Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. jadi sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, program Bual Bicara Jalan Mensyukuri Nikmat Sihat, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Yang Berusaha Timbalan Setiausaha Puan IR Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, dan juga yang tidak kami lupakan Al-Fadil, barisan moderator kita dan juga barisan panel kita yang sangat kita segani. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada mereka, insya-Allah. Yang pertama, insya-Allah, yang tidak asing lagi saya kira Al-Fadil, tuan moderator kita, Fadil Ustaz Haji Syafiq bin Zulkifli, dan insya-Allah Al-Fadil Ustaz akan memperkenalkan kepada kita barisan panel-panel yang hebat-hebat belaka ini, yang sangat dikenali, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dan insya-Allah seperti mana yang kita rancang dan seperti mana yang kita cadang untuk kita sama-sama pada malam ini mengambil barakah pada malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat, kita dengan program Bual Bicara bertajuk Jalan Mensyukuri Nikmat Sihat Anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Hadiah untuk semua warga kota dan warga net. Mari sama-sama kita mendengar, boleh ajak yang lain, kawan-kawan, ahli keluarga, anak saudara, jiran-jiran untuk sama-sama kita mendengar. Mudah-mudahan kita dapat amalkan segala kebaikan yang kita ambil daripada program ini. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, saya kira kita pun sudah ada ramai bersama dengan kita pada malam ini. Daripada Facebooknya, daripada Webex-nya. Alhamdulillah, saya kira ramai. Dan tanpa membuang masa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Syafiq bin Zulkifli untuk kita sama-sama dengar program ataupun surat bagi seterusnya, insya-Allah. Jadi tanpa masa, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang bahagia, Ustaz Aiman Ahmad, selaku pegawai Harian Agama Islam di Majlis Bandaraya Johor Bahru. Juga yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Haji Osman selaku Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Juga yang berusaha Tuan Haji Miswan Yunus selaku Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Timbalan Setiausaha Insinyur Hajah Nazatul Shima Muhammad, ketua-ketua jabatan yang saya raikan, kedua-dua orang ahli panel yang turut bersama dengan kita pada malam ini dalam program Bual Bicara Kesihatan kita pada malam ini, iaitu yang bahagia Dr. Hani Haselah binti Muhammad Saleh,
selaku pakar perunding perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kulai, dan juga sahibul fadilah yang bahagia Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh selaku pendakwa bebas pada waktu ini. Juga sebelum ini pernah berkhidmat juga di Universiti Teknologi Malaysia UTM selaku pegawai Hayat Agama Islam, dan kerap kali muncul di Kaji TV, dan saya rasa teruja sebenarnya hari ini bersama dengan ahli-ahli panel kita yang bukan calang-calang. Dan terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru yang sudi menjemput saya dan juga bersama dengan barisan ahli panel untuk kita membincangkan berkenaan dengan topik perbincangan pada hari ini, iaitu jalan mensyukuri nikmat sihat. Dan saya kira dengan kesibukan dan mungkin kepenatan yang bahagia Dr. Hani Hasselah, saya difahamkan sejak awal pagi ini dah kira program yang berterusan sejak pagi ke petang. Pagi tadi saya kira ada program tentang kesedaran pencegahan bunuh diri kalau tak silap saya. Kemudian sebelah petang program FMS kan conference yang saya kira masih lagi berlangsung sehingga 25 rasanya 25 September ini. Dan begitu juga Ustaz Elin dengan pelbagai program. Dan yalah, sekarang ni musim dah berubah. Kalau di negeri Johor Darul Takzim bermula esok, ni macam sesuai lah ni malam ini. Malam ini kita adakan satu forum ini. Maka hari esok bertukarlah pelan pemulihan negara PPN negeri Johor Darul Takzim bermula esok, iaitu ke fasa yang kedua insya-Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada yang sedang menonton pada waktu ini, tak kira di mana sahaja anda berada. Dan ini mungkin media baru, biasanya kita berforum, saya nampaklah panelnya ada di sebelah saya pun boleh kenalkan di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Jadi sekarang ni seolah-olah macam yang saya nampak panel saya berada di hadapan. Jarang panel ni berada di hadapan. Ini luar biasa. Satu-satunya forum yang panel berada di hadapan. Kerana saya nampaklah panel berada di hadapan. Dan juga bersama dengan rakan-rakan penonton juga yang berada di hadapan. Ini mungkin dengan suasana baharu, dengan teknologi baharu yang berlaku pada waktu ini, memberikan satu mungkin peluang untuk kita jugalah kan berevolusi dalam dunia forum ataupun bual bicara pastinya. Baik, saya tidak berhajat untuk berbicara panjang. Saya kira kerana dua orang tokoh yang saya kira bukan insan yang tokoh biasa, yang kita sesuai dengan topik yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu jalan mensyukuri nikmat sihat. Dan kita tahu bila sebut tentang sihat, siapa tak nak sihat? Saya pun nak sihat. Walaupun saya kalau ikutkan dalam sejarah hidup saya ni, saya masuk ke hospital buat pembedahan dah berapa banyak kali. Tapi bukan bersalin lah, saya tak bersalin, bukan pembedahan kerana bersalin pun, tapi pembedahan, beberapa pembedahan lah kan, terutama penyakit-penyakit orang-orang biasa, masyarakat-masyarakat awam ni. Okey. Jadi nikmat sihat ni adalah suatu benda yang pastinya semua orang idamkan, pastinya semua orang pasti inginkan. Dan menuruti daripada konsep agama juga, kita akan melihat dua perspektif dari sudut pandangan perubatan sendiri yang mungkin akan dikongsikan oleh yang berbahagia Dr. Hani Hasselah dan juga Ustaz Elin Aminin. Dan sebenarnya bila melihat kedua-dua orang tokoh ni nama ayah sama, Muhammad Saleh, saya yakin kedua-dua orang tokoh ni bukanlah adik-beradik. Saya pun tak pasti bagaimana Ustaz Aiman ataupun pihak MBJB memang kebetulan kan menerima ataupun mendapat dua orang tokoh yang ayahnya kedua-duanya hampir nama yang sama, bukan hampir, memang sama lah, Muhammad Salehnya. Baik, saya nak memulakan perbincangan awal bersama dengan panel yang pertama kita yang bahagia Dr. Hani Hasselah. Doktor, bila kita sebut kesihatan ni, semua orang tahu kesihatan ni adalah perkara yang utama lah kan. Macam tadi saya cakapkan, semua orang nak sihat. Siapa tak nak sihat? Saya tanya Ustaz Elin pun, Ustaz Elin kata mesti nak sihat. Saya tanya Ustaz Aiman pun, Ustaz Aiman kata nak sihat. Kita tanya Datuk Bandar pun, Datuk Bandar kata kalau boleh janganlah bagi sakit kan. Okay. Tapi
sejauh mana kita melihat hari ini bila kita sebut tentang kesihatan, sejauh mana masyarakat secara umum lah khusus di Malaysia pada hari ini faham tentang dan peka tentang isu kesihatan dan persoalan berkenaan dengan pemeriksaan kesihatan terhadap individu itu sendiri. Mungkin yang bahagia doktor boleh kongsikan bersama dengan kita pada malam ini. Silakan yang bahagia doktor. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus selaku Setiausaha, yang berusaha Timbalan Setiausaha IR Hajah Nazatul Shimah, ketua-ketua jabatan, kepada Tuan Moderator, kepada sahabat panel saya malam ni Ustaz, dan tak lupa juga kepada Ustaz Aiman yang menelefon dan menjemput, serta kepada seluruhlah ketua-ketua jabatan, para pendengar dan semua yang mengikuti program Bual Bicara kita pada malam ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam sihat ceria. Okay. Sebelum saya mulakan kupasan saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih saya kepada pihak penganjur dan tahniah sekali lagi dalam keadaan pandemik kita berada dalam satu platform untuk berkongsi info maklumat yang betul kepada lebih ramai orang di luar sana. Jadi terima kasih pada soalan. Okey, kalau saya boleh mulakannya begini, ada banyak nikmat yang sebenarnya Allah dah beri kepada kita. Sampai kita sendiri pun tak boleh nak senaraikan apakah semua nikmat-nikmat yang Allah dah bagi. Jadi nikmat yang dianugerahkan ni, apa yang saya boleh katakan, nikmat sihat itu memang sebenarnya satu anugerah. Okay. Dan anugerah ni lah sebenarnya yang tak ternilai, yang kita kena jaga, kena pelihara dan patut disyukuri dalam keadaan apa pun. Okay. Sihat, sakit, demam sikit-sikit ataupun ketika ni kita sedang mengidap apa-apa juga penyakit, dia punya key point dia tetap kena bersyukur juga. Okay, dan antara nikmat yang tidak ternilai ini harganya, kenapa dianya sangat penting kepada kita? Kerana yang pertama, dengan nikmat sihat ni lah dia membolehkan manusia seperti kita menjalani kehidupan harian. Dapat pergi kerja dengan baik, semua apa-apa aktiviti yang kita plan ataupun kita rancang dapat kita jalankan dengan lancar. Dan yang lebih penting sekali sebagai hamba Allah ni yang menerima nikmat anugerah sihat, sudah pastinya lah dengan nikmat sihat kita dapat menjalankan ibadah kita mungkin dengan lebih baik dan lebih sempurna lah. Okey, jadi sebelum seterusnya saya just nak mengupas sedikit tentang definisi sihat. Supaya semua orang Johor Bahru, Johor lah sebab saya tahu ada ramai staff saya kat tempat-tempat lain, daerah lain sedang mengikuti. Okey, menurut WHO, sihat itu ataupun kesihatan itu adalah keadaan yang sempurna, sihat daripada segi fizikal, mental, sosial dan spiritual. Okey, dia ada empat aspek dekat situ. Jadi kalau orang cerita tentang kesihatan fizikal, semua orang akan cakap tentang diri dia. Tetapi sebenarnya ada 7 aspek. Okey, so jom kita tengok sama-sama. Adakah 7 ni ada dalam diri kita nak mengatakan kita ni betul-betul sihat secara fizikal. Pertama, sihat dan sempurna tubuh badan. Alhamdulillah lah hari ni ada sakit darah tinggi masih sihat. Demam sikit masih sihat. Okey. Jadi itu yang pertama, sihat dan sempurna tubuh badan kita. Yang kedua, cuba tengok keadaan dalam dan persekitaran rumah kita. Bersih teratur ke, semak samun ke, dan itu adalah aspek yang kedua yang kita tengok. Bukan setakat diri kita saja. Yang ketiga, keadaan alam sekeliling. Dalam kawasan taman perumahan rumah kita. So itu juga adalah termasuk dalam keadaan kesihatan fizikal. Kita punya tempat tinggal yang sempurna. Maknanya tempat tinggal sempurna ni tak semestinya besar, rumah banglo, tetapi dia cukup sempurna mengikut keupayaan ataupun kemampuan masing-masing.
Yang seterusnya pemakanan yang seimbang. Adakah sebelum ni kita mengambil dinner ataupun makan malam kita seimbang ataupun tidak. Dan makanan tu tak semestinya mewah, tak semestinya mahal untuk jadi dia lebih seimbang. Adakah kita mendapat bekalan air yang bersih dan seterusnya udara yang bersih. Itulah 7 aspek yang merangkumi apa yang kita sebut sebagai kesihatan fizikal. Jadi saya harap ramai sahabat-sahabat di luar sana dia dah dapat dah satu benda baru. Maknanya kalau sebut fizikal tu bukan saja badan kita tapi semua yang berada di sekeliling kita yang pasti dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Okey, kita pergi kepada kesihatan mental dan kesihatan rohani. Di situ dia ada 4 aspek utama. Pertama, pastinya lah daya pemikiran dan sikap positif. Orang akan cakap dengan kita kena selalu be positif. Macam mana nak jadi positif? Orang kata selalu kena fikir positif. Tapi kita selalu lupa ada satu faktor yang akan buat kita lebih positif. Makin banyak kita masukkan perkara-perkara positif, tapi malangnya kita tak berupaya nak mengeluarkan pemikiran negatif kita sampai bila kita nak jadi positif. Jadi dia mesti masukkan yang positif, kita kena keluarkan yang negatif daripada dalam diri kita. Dan akhirnya kita akan jadi seorang yang positif. Dan dalam keadaan pandemik ni, ini antara perkara penting yang akan buat kita sama ada kita akan sihat fizikal ataupun tidak. Daya pemikiran dan sikap yang positif. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan keluarga kita, rakan sebaya dan masyarakat kita. Ada perasaan kasih sayang, bukan buruk sangka, sebab kita ni banyak sangat bila sesuatu perkara berlaku, perkara pertama sekali yang sampai dalam fikiran kita mesti fikiran yang negatif, persepsi yang negatif, buruk sangka kan. Walaupun kalau kita baca lah kat mana-mana, Allah, Nabi semua pesan kan supaya kita banyak berbaik sangka. Tapi jadi insan, perkara pertama yang akan sampai kat kita adalah semua yang negatif tu lebih awal. So mulai hari ni kita kena belajar lah. Kalau untuk dapatkan kesihatan mental yang baik, kesihatan spiritual, rohani yang baik, kita kena mula belajar untuk lebih bersangka baik. Lebih bersangka baik. So jadi yang keempat adalah rasa penerimaan, kena menerima pendapat-pendapat yang berbeza. Kita kena belajar menerima keadaan yang bagaimana kita rasa sukar ke, banyak cabaran ke, kita tetap berusaha untuk menerima keadaan tu. Seterusnya kita kena ada rasa penghargaan. Apa-apa pun kena menghargai. Tapi yang paling penting sekali belajar untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana kita boleh menghargai orang lain kalau kita tidak mampu nak menghargai diri kita sendiri, dan yang akhirnya kita mesti dalam keadaan apa pun mesti bersyukur. Orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apa pun, dia mental dia, jiwa dia sangat kuat. Itu 4 aspek yang perlu kita lihat untuk dapatkan kesihatan mental dan rohani yang baik. Dan seterusnya apa dia kesihatan sosial tu? Ini adalah termasuk dalam keadaan perhubungan yang baik dengan ahli keluarga. Ada orang dia selalu bergaduh kan, dengan rakan-rakan sebaya. Sebab tu Nabi pun selalu pesan dekat kita kan, supaya panjangkan silaturahim, bina silaturahim. Kita kena mempertahankan. Ada orang dah ramai kawan, lepas tu lupa kawan, lupa silaturahim kita. Jadi sebenarnya apa yang diajar tu, kita mensyukuri apa yang kita ada ni, dia sebenarnya banyak membantu untuk apa orang kata mempertahankan kesihatan sama ada fizikal dan dalaman kita. Dan begitu juga dalam kesihatan sosial ni, hubungan kita dengan masyarakat setempat lah. Ada orang dia baik kat tempat kerja tapi dengan jiran tetangga pun tak kenal kan. Jadi sokongan sosial ni sangat penting. Jadi itu apa yang didefinisikan lah oleh WHO. So saya harap semua pendengar dia dapat apa yang saya cuba sampaikan. Dan kalau kita tengok daripada perspektif Islam, mungkin Ustaz akan beri penerangan yang lebih, tapi apa yang saya dapat huraikan sedikit saja. Kesihatan kalau kita sebut daripada perspektif Islam ni, dia bukan lahiriah ataupun jasmani saja, tapi dia merangkumi batin dan rohani. Jadi bila kita sebut tentang ini, dia menepis sama sekali persepsi setengah umat Islam yang menekankan kesihatan jasmani semata-mata dan mengabaikan aspek-aspek kerohanian.
sebab fizikal dia perlu makan, rohani kita pun dia perlu makan, dan dia ada makanan-makanan dia yang tertentu supaya kita ni orang kata sihat luar dan dalam. Begitu juga Islam menolak pandangan sebahagian umat Islam yang hanya menitik beratkan kesihatan rohani tetapi kurang menghiraukan kesihatan jasmani mereka. Jadi ini antara yang kita kena tengok, dan biasanya soalan yang akhir tadi adalah tentang pemeriksaan kesihatan. Jadi untuk kita dah faham apa yang saya sebutkan definisi kesihatan tu tadi, jadi orang selalu dia lupa. Kita ni banyak orang hanya akan menyedari bahawa betapa nilainya kesihatan tu apabila mereka mengalami kesakitan ataupun ditimpa sesuatu penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah, mudah-mudahan Ustaz nanti dia boleh hurai sebab saya bukan ustazah. Yang kat sini semua Ustaz. Apa yang saya boleh petik daripada Imam Bukhari dia kata Rasulullah bersabda ada 2 jenis nikmat yang banyak melekakan ramai manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Bila kita sihat kita banyak lupa, bila sakit barulah kita nak doa, barulah zikir kita banyak, sakit je sebut Allah, macam tu. Sebab tu kadang-kadang saya selalu cakap dengan pesakit saya, untungnya orang yang ada sakit ni sebab Allah gugurkan dia punya dosa, macam kita selalu dengar tambah pahala dia, dan kami ni para perawat nak dapat pahala susah sikit dengan satu syarat je, mesti ikhlas. Kan merawat pesakit mesti ikhlas. Rawat tak ikhlas belum tentu lagi kan. Okay. Jadi begitulah nikmat untuk orang yang sakit. Tapi kalau kita tahu nikmat tu pasti kita akan bersyukur walaupun kita ada sakit. Dan untuk mengetahui tahap kesihatan kita, mestilah kita kena lakukan pemeriksaan kesihatan. Jadi saringan pemeriksaan kesihatan ni kalau di klinik-klinik kerajaan sekarang ni semua kebanyakan free. Bayar RM1 dapat buat pemeriksaan semua. Kita panggil dalam program klinik kita sihat. Pergi je dekat klinik kesihatan, saya nak buat pemeriksaan bawah program klinik kita sihat. Bayar RM1. Okay, kalau kaki tangan kerajaan, halal tak payah bayarlah RM1 tu kan. Okay, dan kita boleh buat pemeriksaan. Dan yang wanita saya menyeru jugalah kat sini ada banyak lagi ujian pap smear, okay, pemeriksaan payudara. Jadi kita jangan leka lah dengan perkara-perkara ni, sedangkan kita boleh dapat pemeriksaan tu dengan sangat murah berbanding seperti di Singapura. Rakan-rakan kita di Indonesia mereka kena bayar begitu tinggi untuk buat pemeriksaan. Dan untuk saringan kesihatan mental sekarang ni saya just nak mewawarkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor telah memuat naik satu saringan minda sihat sebab sekarang ni pandemik COVID, kita sendiri kena tahu tahap kesihatan mental kita, dan di situ dia ada satu saringan yang kita panggil saringan DAS. Okay. Daripada saringan minda sihat ni nanti kita boleh tahu kita ni normal, kita ada anxiety tu yang mild, yang sedikit saja, pertengahan ataupun teruk, kemurungan. Dan seterusnya kita akan ada satu lagi stres. Okay. Dan data-data ni semua kita sebenarnya akan membantulah pesakit-pesakit atau sesiapa saja yang memerlukan khidmat nasihat ataupun kaunseling untuk mereka yang ada gangguan kesihatan mental. Dan untuk jiwa kerohanian mungkin kita akan tanya Ustaz macam mana nak saring diri sendiri. Okay. Tahap spiritual kita tu. Okay. Jadi hasil saringan ni nanti dia akan menyebabkan kita sendiri tahu sama ada kita berada dalam keadaan normal ke tidak. Andai kata semuanya normal, okay, so apa yang patut kita buat, kita kena amalkan cara hidup sihat kita, dan kemudian tu kita akan melakukan pemeriksaan ulangan setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Okay. Kenapa? Prinsipnya di sini adalah untuk anda tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, okay, untuk terus kekal sihat, okay, yang dah sihat tu prinsipal dia satu je, okay, lambatkan kejadian penyakit dalam hidup kita ni. Kurangkan faktor risiko. Kalau kita punya BMI ni agak tinggi, so kita kena mulakan, okay, kawal pemakanan dan sebagainya, exercise untuk nak maintain ataupun kekalkan berat badan.
Sebab kita ada faktor risiko yang boleh ubah, yang tidak boleh ubah. Itu yang pertama. Dan andai kata daripada hasil saringan tu nanti kita dapati kita ni tergolong dalam mereka yang tinggi risiko. Siapa yang tinggi risiko ni? Dia ada dua kan. Ada satu risiko yang tak boleh ubah. Contoh lelaki, kemudian tu umur, tak ada orang jadi lagi muda sejarah keluarga tu semua tak boleh ubah. Tetapi ada darah tinggi, ada diabetes, okey, berat badan berlebihan, tak berapa aktif, okey, makanan tak seimbang tu semua adalah faktor-faktor risiko yang kita sendiri boleh ubah. Jadi itu yang patut mereka-mereka yang tinggi risiko ni, dia belum ada sakit tau tapi tinggi risiko untuk dapat penyakit-penyakit kronik. Dia punya prinsipal kenapa mereka kena ubah, kena jaga amalan ni, prinsip dia satu je. Kita nak lambatkan kejadian penyakit. Okay? Kalau contoh saya beri contoh diri saya je lah sebab diri orang lain susah nak bagi contoh. Saya datang daripada keluarga yang majority diabetes. Arwah bapa meninggal sebab diabetes, adik-adik saya meninggal because of the diabetes dengan komplikasi. Sekarang ni kakak saya pun ada luka kat kaki because of the diabetes. Saya adalah pembawa genetik ada sejarah keluarga yang ada diabetes. Tapi alhamdulillah hari ni saya dah buktikan dekat orang walaupun umur saya dah 50 lebih, okay, saya masih pre-diabetic. Sebab masa saya kerja di HSA, hospital paling sibuk tu, okay, saya berimpian ketika usia saya 30 tahun, saya tak nak saya ada diabetes macam adik-beradik saya. So apa saya buat, walaupun on call 72 jam, okay, sebelum balik rumah bukan ada taman macam sekarang, saya akan lari dekat taman istana tu. Okay, force myself, okay, paksa diri untuk buat walaupun keletihan. Bila umur 30 tahun, buat pemeriksaan tak ada diabetes, syukur. Dan saya berimpian umur 40 tahun tak nak ada diabetes lagi. So saya kena buat 2 kali ganda daripada apa yang saya dah buat sebelum usia saya 30 tahun. Kena kurang makan, kena rajin sikit jadi baik kan, rajin sikit berpuasa, okay, paksa diri pergi jogging, buat aerobik lah. Okay, untuk kekal lebih sihat. Dan bila buat pemeriksaan ketika usia saya 40 tahun, alhamdulillah saya masih belum ada diabetes. Dan begitulah kita terus berharap dan berusaha. Yang lebih tu memang kena serah ke Allah lah. Okay. Dan akhirnya umur 50 tahun juga saya belum ada diabetes. Cuma ada darah tinggi sebab mengandung dan sebagainya lah. Dan ketika tu saya dah kata dengan diri saya kalau umur 50 tahun ni ada diabetes, saya kena belajar untuk reda. Okay. Dan akhirnya ketika usia 50 tahun saya buat pemeriksaan. Kan kalau kita buat pemeriksaan dia ada normal, pre-diabetic, diabetic. So saya sekarang berada di pre-diabetic. So apa saya patut buat? Saya kena menggandakan usaha-usaha supaya saya berada pada pre-diabetic sampai yang saya boleh lah. Okay. So now umur saya dah nak cecah 55 tahun, saya masih boleh dapat bertahan untuk berada pada pre-diabetic. Jadi saya telah membuktikan kepada mereka di luar sana, biarpun mak ayah kita ni dia ada faktor risiko, okay, tapi kita boleh melakukan sesuatu untuk kita kekal sihat. Okay. Itu main lah yang saya nak sampaikan kepada orang luar. Dan satu lagi, kalau kita buat saringan tadi normal, tinggi risiko. Yang akhir sekali kalau kita ada penyakit, okay, isu dia adalah kena segera dapatkan rawatan. Okay. Segera dapatkan rawatan, kemudian tu dapatkan rawatan susulan. Jangan lupa dengan ubat-ubat yang kita kena makan. Okay. Untuk apa? Supaya kita cegah daripada dapat komplikasi. Jadi kalau siapa yang boleh perasan ada 3 prinsip bila kita buat melakukan pemeriksaan kesihatan ni. Okay. So jangan bimbang dengan pemeriksaan kesihatan sebab ramai orang takut kan. Nanti periksa dapat tahu sakit. Tu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Okay. Allah tarik nikmat makan sikit je. Ada banyak cara lagi yang kita boleh ubah suai. Jadi saya kira saya kembalikan semula bual bicara ni kepada Tuan Moderator untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Bahagia Dr. Hani Hanselah sebagai membuka tirai. Saya kira membuka tirai pun seolah-olah dah memberi satu gambaran kesimpulan awal dalam perbincangan tajuk kita, iaitu tentang jalan mensyukuri nikmat sihat. Tak boleh tidak sebagaimana 4 perkara utama dalam bidang kesihatan ni, sama ada dari segi fizikalnya,
dari segi apa mentalnya, dari segi sosialnya dan juga dari segi spiritual yang menjadi asas kepada kita ni hidup dalam keadaan sihat. Dan saya yakin dan percaya yang mendengar ni rakan-rakan yang mengikuti sama ada di Webex kita ataupun rakan-rakan yang mengikuti kita melalui Facebook pada waktu ini juga kadang-kadang baru tersedar kita ingat ni kita ni sakit fizikal je, tetapi kadang-kadang masalah sosial dendam itu masalah juga tu, itu penyakit juga tu sebenarnya kan. Marah, kesihatan kan. Kemudian hari ini pula kita bercakap tentang kesihatan mental dan sebagainya. Ini semua jenis-jenis penyakit yang kadang-kadang tanpa kita sedar itu semua adalah memberi kesan sebenarnya terhadap antibody setiap individu tersebut. Baik, terima kasih kepada yang bahagia doktor. Saya nak meneruskan perbincangan bersama dengan yang bahagia Ustaz Elin. Walaupun sebenarnya tadi doktor dah bagi teaser sikit-sikit dah tentang hal ehwal agama, tapi mungkin yang bahagia Ustaz Elin boleh berbincang lah. Kalau kita biasa kita tahu dalam hadis pun menyebut tentang al-aqus salim fi jismi salim kan, maksudnya tentang akal yang sihat daripada badan yang sihat, dan pastinya bagaimana dalam prinsip agama itu melihat pentingnya kesihatan pada setiap diri individu itu sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara moderator majlis, Ustaz Syafiq Zulkifli, Pensyarah Marsah, Ustaz Aiman, juga yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar, Setiausaha yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha, Insinyur Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, rakan panel saya Dr. Hani Hasilah binti yang sama binti yang sama binti Muhammad Saleh, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam platform Webex kita pada malam ini, juga yang ada di Facebook. Saya lihat ramai yang juga ada di Facebook. Saya harap mudah-mudahan yang berada di Facebook juga dapat mendengar suara saya dengan jelas. Kalau dengar, sila tuliskan jelas. Saya nak lihat komen dan respon daripada tuan-tuan. Kalau jelas, kita mulakan insya-Allah. Hari ini luar biasa. Saya ni kalau orang kata pada malam ni dia bukan seronok. Tapi orang budak-budak muda kata bukan seronok, tapi dua ronok, tiga ronok dan beronok-ronok. Gembira sangat. Kerana pada malam ini, ketika mana negeri Johor sekarang ni seolah-olah dalam fasa on your mark. Masing-masing dah ready nak start kereta ni. Sama ada nak lintas daerah ke, nak pergi ke mana bermula daripada hari esok. Maka kita menitik beratkan melalui program yang berbesar hati Majlis Bandaraya mengadakan pada malam ini berkaitan dengan persoalan kesihatan. Dan menjurus kepada persoalan yang dikongsikan oleh sahabat moderator saya tadi, barakallahu fikum, berkenaan dengan sejauh mana agama Islam memberi dan juga memberikan perhatian dan menitik beratkan persoalan kesihatan. Saya nak bawa contoh-contoh saja pada malam ini. Yang mana contoh ini hanya sekelumit daripada contoh yang sedia ada. Sama ada dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam riwayat para ulama. Yang mana contoh ini sudah memberi gambaran tentang betapa agama menitik beratkan kesihatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama kita lihat apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Sebagai contoh cara makanan dan cara mengendali urusan makan. Makanan sebagai contoh, Rasulullah menitik beratkan bagaimana jenis binatang yang boleh dimakan, jenis mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian pada masa yang sama, jenis-jenis binatang yang halal dimakan, ada pula syarat-syarat untuk memastikan bahawa binatang itu walaupun dia halal tetapi dia mesti memenuhi syarat-syarat seperti disembelih dan sebagainya supaya makanan yang kita makan itu tidak memberikan mudarat kepada kita. Kerana sesuatu yang diharamkan melalui Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka pastinya perkara tersebut adalah tidak baik untuk kita.
kalaupun secara kajian kita belum menemukan bukti ketidakbaikannya dia untuk kita, tetapi suatu saat atau suatu ketika pasti akan ditemui, dan kalau tidak ditemui sekalipun, pasti dia adalah perkara yang tidak baik untuk kita. Itu dari sudut makanan itu sendiri. Pada masa yang sama juga, kalau kita lihat dalam hayat kehidupan baginda Nabi SAW, cara mendapatkan, cara menikmati makanan juga diambil berat oleh Nabi. Sebagai contoh, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kita kekenyangan. Itu adalah salah satu daripada perkara aspek kesihatan. Nabi SAW juga ketika meminum sesuatu minuman, Nabi setelah 3 teguk berhenti. 3 teguk berhenti, dan kemudian kalau ingin minum lagi dengan 3 tegukan yang berikutnya. Maknanya tidak minum secara terus-terusan. Dari segi aspek kesihatan mungkin banyak pengaruhnya, dari segi kehadaman, dari segi ruang di dalam badan kita yang boleh menampung kuantiti air dan sebagainya. Maka kita serahkan kepada orang-orang yang mahir dalam bidang kesihatan dan pemakanan melihat keberkesanan cara minum yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah baginda Nabi melalui ajaran agama tersebut menerangkan tentang peri pentingnya kesihatan. Saya tak nafikan tadi, Dr. Hani ketika mana dia katakan pengalaman dia menjaga kesihatan melalui satu kalimah yang disebutkan dengan cara berpuasa. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, puasa ada hubung kaitnya dengan sihat. Memang kita puasa lillahi ta'ala. Memang kita berpuasa, niat kita adalah ibadah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi tidak dapat kita pisahkan puasa ada peranannya dalam hubung kait persoalan kesihatan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan menjadi sihat. Dan yang uniknya, kesihatan yang saya ceritakan tadi ni, daripada tentang jenis makanan, cara makan dan juga berpuasa, kita masih lagi seputar dan sekitar persoalan kesihatan yang dekat kepada kesihatan fizikal. Sebagai contoh, kalau cerita tadi saya tertarik bila Dr. Hani ceritakan tentang dia jogging dekat taman, mungkin kat istana belakang hospital tu. Saya teringat baginda Nabi SAW berlari-lari dengan isteri sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Betapa aktiviti larian fizikal itu diambil berat oleh Nabi SAW. Sehingga aktiviti ini jadi aktiviti keluarga, aktiviti suami isteri. Walaupun baginda Nabi dengan Sayyidatina Aisyah tidak mempunyai anak dan zuriat, tetapi aktiviti kesihatan tetap baginda Nabi mengambil berat tentang perkara tersebut. Begitu juga kalau kita lihat contoh lain, Rasulullah SAW mengambil berat tentang kesihatan gigi melalui kebersihannya dan juga kekuatan gigi tersebut melalui amalan siwak, amalan menggosok gigi bersiwak. Sehingga kan kita mungkin bergosok gigi mungkin 1 hari 2 kali ataupun mungkin 1 hari 3 kali, di awal pagi, petang, tengah hari ataupun di malam sebelum kita tidur. Tetapi kalau kita lihat amalan asal bagaimana Nabi meletakkan garis panduan dalam memelihara kesihatan, menitik beratkannya, Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku nak perintahkan terus, dengan kata lain, kata ulama, nak mewajibkan terus untuk mereka bersiwak pada setiap kali nak solat. Pada setiap kali. Soal kebersihan satu, tapi yang kedua adalah soal kesihatan. Tetapi dengan beratnya penekanan Nabi, ulama mengistimbat, mengeluarkan hukum, maka hukumnya adalah sunat. Tetapi jika tidak menjadi keberatan, Rasulullah ingin sekali supaya diambil berat persoalan kebersihan dan kesihatan itu. Setiap kali solat. Bayangkan kalau solat yang wajib 5 kali, maknanya minimum 5. Itu belum lagi pada keadaan-keadaan lain yang kita memang disyariatkan untuk menjaga kesihatan gigi dan kebersihannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Ada satu doa, ada contoh lain sebelum saya serahkan semula kepada moderator. Contoh lain, ada satu doa yang mana Nabi galakkan kita baca pada setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasulullah ambil berat tentang kesihatan sehingga doa juga dibaca memohon perlindungan kepada Allah, dari Allah, supaya kita terlindung daripada minal ajzi wal kasal, daripada ajaz dan daripada kasal. Daripada ajaz maknanya apa? Ajaz ni kalau diterjemah direct maknanya lemah. Cuma sebahagian ulama mengatakan ajaz ni maknanya sakit tua yang mana kita akan menyusahkan orang. Sakit tua, tua sangat sehingga kita jadi sakit, terlantar, tak boleh bangun, buang air kecil, buang besar. Nabi mohon perlindungan Allah daripada keadaan yang seperti itu. Pagi dimohon, petang dimohon. Itu kan menunjukkan betapa agama kita mengambil berat tentang persoalan kesihatan. Selain daripada usaha yang kita lakukan, lari yang Nabi laksanakan, kebersihan yang Nabi laksanakan, pesanan-pesanan Nabi tentang makanan dan cara mengendali dan mengambil makanan, Rasulullah SAW juga memohon kepada Allah agar baginda Nabi dipelihara kesihatannya dalam keadaan yang berpanjangan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, satu lagi contoh yang ingin saya bawa kepada kita pada malam ini ialah kita lihat perkara kesihatan yang berkaitan dengan persoalan perkumuhan adalah benda yang sangat penting. Kita ni kalau ada sedikit ujian kesihatan, tapi kalau kita boleh pergi bilik air sendiri, kita boleh mandi sendiri, kita boleh buang air kecil dengan selesa, buang air besar dengan baik, keadaan tu masih kira sederhana, cabarannya sederhana. Berat tapi sederhana. Berbanding kalau kita tak boleh bangun, buang air kecil orang kena uruskan, buang air besar orang kena basuhkan, wuduk kena orang siramkan, nak pergi bilik air tak mampu. Bagi saya sakit yang ada keadaan begitu sangat berat. Dalam menitik beratkan kita, diri kita, sebelum terkena seperti itu, lihat apa doa yang kita baca bila kita keluar daripada bilik air. Setelah kita gunakan, maaf cakap, dua alat kita tu untuk mengeluarkan bahan-bahan perkumuhan tu, apa kita doa? Ghufrana, keluar bilik air, ghufrana, keampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhaba, yang menghilangkan, yang menyahkan, yang membuangkan anni daripada aku al-adha. Al-adha maknanya penyakit, wa'afani dan yang menyihatkan aku. Keluar bilik air, tiap-tiap kali bilik air fikir sihat, 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 puji Allah sihat. Nak cerita tu agama menitik beratkan sampai urusan bilik air pun fikir tentang sihat. Tetapi tidak dapat dipisahkan dengan pujian kepada Allah, mohon kepada Allah, diiringi dengan segala usaha yang perlu dilakukan sesuai yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya kira contoh beberapa ini menunjukkan betapa Islam mengambil berat tentang kesihatan. Wallahu a'lam, saya serahkan semula kepada saudara pengacara majlis. Silakan. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Elin. Kalau mendengar daripada perbahasan Ustaz Elin tu, kita fahamlah bahawa sebenarnya sejak kecil lagi kita ni dah diajar tentang persoalan tentang kebersihan, tentang persoalan macam tadi sebagai contoh Ustaz Elin cerita tentang siwak kan. Tak adalah malas sekolah-sekolah pun. Saya ingat lagi dulu zaman sekolah kan, dekat sekolah siap bawa gigi punya tu kan, yang okey, lepas tu berus gigi besar pula tu. Cikgu tunjuk pegawai kesihatan ke pegawai pergigian kan datang sekolah tunjuk ini cara memberus gigi dengan betul kepada pelajar-pelajar sekolah. Pastinya kita mungkin terngiang-ngiang lah apa yang berlaku. Pastinya ini persoalan berkaitan dengan diri kita dan bagaimana Islam juga menitik beratkan hal yang berkaitan dengan persoalan kebersihan. Bertitik tolak daripada itu, sebut tentang kebersihan, tentang kesihatan. Sekarang ni dalam keadaan pandemik ni, isu kesihatan ni paling popular. Malah kementerian yang paling popular adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan sahaja kementerian yang paling popular, menteri yang bertanggungjawab menjaga kementerian ini yang paling popular dan paling dinanti-nantikan. Dari seorang kepada seorang menteri, dan yang terbaru yang berhormat Khairi Jamaluddin, pastilah masing-masing menantikan apakah
yang akan dihidangkan oleh pihak pentadbiran ataupun pihak pemerintah pastinya. Dan sebut tentang hal itulah kita tahu dalam hampir, kita boleh cakap hampir 2 tahun ini kita mengalami satu situasi di mana isu pandemik COVID-19. Walaupun sebenarnya sekarang ni kita dah mula, bila sebut tentang fasa ataupun pelan pemulihan negara, kita dah mula Negeri Johor ke fasa kedua, kita dah mula sebut-sebut, dah tak ada pandemik dah, kita dah sebut endemik. Kan, endemik. Apa agaknya endemik tu, mungkin nanti Dr. Hani pun bolehlah cerita dekat kita sikit kan, endemik tu apalah. Nanti orang sebut endemik, apa endemik tu kan. Kan. Jadi semuanya ada kaitan dengan persoalan kebersihan. Kita kendaki kerak membasuh tangan, menjaga kebersihan diri, tidak bersentuhan di antara satu sama lain, dan hal tersebut adalah penting untuk kita mengelakkan diri daripada wabak. Daripada wabak ini menular di kalangan masyarakat sekeliling kita. Jadi bertitik tolak daripada hal yang sedang berlaku lah pada waktu ini, sesuai dengan keadaan kita, dan mungkin dalam pada waktu ini juga, kehadapan ini kita akan berhadapan anak-anak telah dibenarkan untuk memulakan sesi persekolahan. Semua menjadi kerisauan, mungkin tertanya-tanya macam mana dan sebagainya kan. Kita pula mungkin selepas ini ada golongan yang bekerja dah lebih daripada 60% daripadanya, ataupun mungkin apabila semua telah berada dalam keadaan pemulihan yang terbaik dan kita 100% sudah berada di pejabat untuk bekerja seperti biasa. Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana kita sewajarnya melihat isu COVID-19 ini sebagai suatu perkara penting untuk kita mencegahlah diri kita ni daripada hal-hal keadaan, mengelakkan diri kita daripada wabak dan bencana ini. Silakan doktor. Okay, terima kasih Ustaz Syafiq ya. Sekali lagi topik yang hangat diperkatakan untuk 2 tahun semua orang tak pernah dengar tentang pandemik sebelum ni. Okay. COVID-19 hanya diberi nama kepada coronavirus, okay, yang sedang melanda dunia lah ketika ni. Dan alhamdulillah walaupun tanpa sedar tak sedar kita dah 2 tahun berada dalam pandemik ni, dan saya juga bersyukurlah sebab saya terlibat dengan pandemik COVID seawal coronavirus mendarat di negeri Johor, iaitu di PKPD pertama dalam sejarah Malaysia, PKPD Simpang Renggam di Bandar Baru Ibrahim Majid. Di situlah saya bersama tim sampling keluang berkampung hampir sebulan, dan hari-hari doa saya adalah 1 Ramadan adalah titik kemenangan bagi kami di Ibrahim Majid, dan doa itu Allah kabulkan. Okay, dan kami meninggalkan Ibrahim Majid betul-betul sehari sebelum awal Ramadan. Sangat bersyukur, dan itulah menyumbang kejayaan pertama buat Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi seperti yang diwawarkan, semua orang pun telah tahu bahawa COVID-19 ni ataupun jangkitan virus yang disebabkan oleh coronavirus, SARS-CoV-2 dia panggil. Okay, sebab ni coronavirus ni dia selalu bermutasi. Mutasi ni maksud dia apa? Dia berganda dan tiba-tiba dia berubah. Kalau contohlah dulu dia punya ada protein tu ada 15 dekat permukaan dia, ni dia jadi lebih macam tu. So dia akan lebih, biasanya mutasi ni dia akan menyebabkan penyakit yang lebih bahaya lah kepada manusia. Jadi semua orang telah diwawarkan pada Oktober rakyat Malaysia dijangka akan hidup bersama COVID-19, dan ianya dipanggil endemik. Ramai sebelum ni semua dah faham pandemik kan, tapi baru tiba-tiba kita dengar pasal endemik. Okay. Jadi perkataan-perkataan endemik, epidemik dan seterusnya pandemik ni hanya istilah yang biasa digunakan oleh epidemiologis. Siapa epidemiologis tu? Mereka ni adalah pakar-pakar yang mengkaji tentang penyakit-penyakit berjangkit. Dan istilah-istilah ni sebenarnya dia merujuk kepada kehadiran penyakit berjangkit dalam kelompok manusia ataupun populasi serta had kawasan berlakunya. Okay. Jadi apa perbezaan ketiga-tiga ni? Okay. Dia bermula dengan satu perkataan kita sebut daripada sporadik. Sporadik ni maksudnya berlaku penyakit berjangkit, dia
bukan ada tempat yang khusus. Kat sini ada sikit, kat sana ada sikit dalam skala yang kecil. Okey, kemudian tu dia pergi kepada endemik. Okey, bila endemik ni dia punya skala lebih besar sikit, sebaran penyakit tu yang berulang macam sekarang lah, dah 2 tahun dan dianya berterusan berlaku dalam populasi. Dan sebaran penyakit ni dia berlaku di suatu kawasan daerah tertentu sahaja. Okey, dan ada tempat-tempat dalam daerah dalam negeri Johor ni yang kita tengok dia punya kejadian kes-kes COVID ni dikurang berbanding di Johor Bahru, Kulai kat tempat saya ni Batu Pahat. Tapi ada daerah-daerah yang memang dia seorang-seorang kuku, relax je. Dia punya frontliner kat sana. Okey. Dan sebagai contoh penyakit mulut dan tangan di Sarawak. Dia berlaku kat Sarawak. Itu contoh endemik. Okay. Dulu semua orang pun takut. Siapa-siapa yang ada anak kecil semua takut hantar ke Taska sebab nanti boleh dapat hand, foot, mouth disease. Macam tu. Tapi sekarang ni orang dah tak dengar. Adakah bila dia tak dengar, pihak Kementerian Kesihatan tak wawarkan penyakit tu dah tak ada? Oh tidak. Dia masih ada, masih dipantau tetapi dia ada sikit-sikit je macam tu. Sebab tu kita kata dia endemik. Dan istilah yang seterusnya adalah epidemik. Okay, epidemik ni dia boleh kita kata wabak lah. Okay, dalam skala yang lebih besar, lebih ramai yang terkena dan yang paling mudah lah untuk kita kata epidemik ni adalah denggi. Sekarang ni semua orang tak cakap pasal denggi kan? Adakah denggi tak ada? Ada. Okay. Cuma sekarang ni fokus utama semua tentang COVID-19. Jadi dan pandemik dan semua orang dah faham. So daripada pandemik yang besar tu tadi, dia melangkaui epidemik. Sekarang ni semua rakyat Malaysia termasuklah kita bangsa Johor, okay, kena berdepan ataupun bersedia menyediakan diri untuk berada dalam apa yang kita sebut sebagai endemik COVID-19. Maksudnya apa? Hidup bersama virus COVID. Jadi sebagaimana yang kita semua maklum, COVID-19 ni dia penyakit berjangkit, okay, yang disebabkan oleh virus. Jadi sekarang ni dia berhubung kait dengan kesihatan sudah pasti. Okay, sebab tu kita diminta untuk mematuhi SOP, mengamalkan norma-norma baru untuk mengekang penularan ni. Sebab apa? Penularan dia sangat cepat dengan strain-strain ataupun varian yang baru ni, okay. COVID-19 ni dia lagi cepat merebak dan biasanya dia memberikan tanda-tanda yang lebih teruk. Okay. Untuk buat kita sama faham, kita kena faham tentang virus ni. Virus ni dia perlu perumah. Rumah dia siapa? Rumah dia manusia. Bila dia masuk dalam badan kita, dia akan pergi dekat sel-sel kita, dia menggunakan bahan kat dalam sel kita tu untuk replicate. Replicate ni berganda. Jadi hari ni berapa banyak virus masuk dalam sel dekat badan kita, dia akan cepat berganda. Okay? Impian dia adalah menggandakan family dia secepat yang mungkin. Macam tu. Jadi bagaimana satu kaedah kita nak mengurangkan replikasi virus ni. Okay? Sebab bila virus ni kita benarkan dia berganda begitu cepat, itulah hasilnya dia boleh bermutasi. Sebab tu okay, Kementerian Kesihatan dan polisi dalam negara sekarang ni kita orang kata mengadakan program vaksinasi COVID-19, program vaksinasi kebangsaan COVID-19. Kita tahu memang ada banyak adalah yang macam-macam cerita kan, siapa yang ambil vaksin ni jadi dajal lah kan. Okay. Tapi saya rasa sebelum vaksin datang dah ramai dah dajal pun dekat Johor ke kat Malaysia ni. Okay. Jadi perkara-perkara ni lah yang sebenarnya akan dapat membantu kita. Okay, saya bagi contoh kan, untuk sebahagian besar daripada kita yang telah dapat vaksinasi Alhamdulillah saya difahamkan Johor pun dah dapat lah. Kita semua antara negeri yang terlewat lah daripada orang lain. Tidak mengapa. Okay, orang kata lambat asal selamat tapi ada benda perkara-perkara dia kena cepat dah. Okay. Jadi endemik ni akan diwawarkan untuk berada dengan kita, endemik COVID, sekiranya purata lebih 80% populasi ni sudah divaksinkan. Okey, kita tengok bagaimana vaksin ni dia memainkan peranan. Bila sedikit daripada struktur virus tu ataupun virus yang dilemahkan masuk ke dalam badan kita, dia akan merangsang kita punya sistem pertahanan badan, akan keluarkan kita punya antibody.
So ditakdirkan virus masuk dekat dalam badan kita. So askar yang dah ada dalam badan kita ni, saya selalu analoginya begitulah. Askar ni dia terus serang. Jadi apa yang berlaku, virus ni dia tak sempat nak menggandakan ahli keluarga dia. Maka tak sempatlah dia nak bermutasi. Tetapi berbanding dengan orang yang tak ada vaksin ni tadi, virus masuk, dia tak ada askar yang dah tunggu dah, tak ada. So jadi dia punya sistem pertahanan badan baru berusaha, baru nak kenal siapa orang luar yang masuk dalam badan ni, baru nak keluarkan antibody. Dan ketika antibody nak keluar, jangka masa tersebut dah berapa banyak virus telah digandakan dalam badan kita sendiri. Sebab tu kalau kita lihat, memang betul vaksin bukan 100% memberikan perlindungan kepada kita, tetapi semua orang telah dimaklumkan dengan adanya vaksin, penularan tu kita dapat kurangkan. Individu yang dijangkiti dia akan dapat kurang tanda-tanda ataupun sign simptom ataupun komplikasi daripada penyakit ni sendiri. Itu yang kita perlu faham. Jadi bila dalam keadaan endemik ni nanti, virus tu dah ada di mana-mana. Sekarang ni kita dah masuk kalau dalam epidemiologi ni dia dah ada satu fasa-fasa dia lah. Dulu fasa containment lah, ni sekarang dah fasa mitigasi. Kenapa fasa mitigasi? Sebab virus tu telah berada di mana-mana sekeliling kita. Kat sekolah ada, kat pasaraya ada, ramai ibu bapa takut nak hantar anak dia pergi sekolah. Tapi dia bawa anak dia pergi pasaraya. Dia bawa anak dia pergi dine in. Sekarang ni semua dah dine in, tak sabar semua nak dine in kan. 2 minggu lepas saya pergi juga dekat Ion Kulai. Ramai yang bawa anak makan dah, dine in dah. Dia orang tak takut, tapi hantar anak ke sekolah dia takut. Jadi itu antara perkara-perkara kesedaran lah yang kita kena maklumkan. Dan saya juga rasa sekarang ni ramai remaja yang akan menerima vaksin dalam waktu yang terdekat ni, terutamanya mereka yang berusia 16, 17 tahun yang akan menduduki peperiksaan. Jadi dalam keadaan endemik, walaupun kita telah divaksinasikan ataupun telah menerima vaksin, kita semua tetap ada risiko untuk jangkiti. Jadi untuk itu, bila kita berdepan untuk hidup dengan virus ni tadi, kita tetap kena mematuhi SOP tu juga. Kenapa? Sebab virus tu masih berada di mana-mana. Rantaian dia belum cukup sempurna untuk diputuskan lagi. Jadi kita masih perlu memakai pelitup muka, elak berada dekat tempat sesak sebab tempat sesak pasti susah nak jaga jarak. Dan kerap basuh tangan, penggunaan hand sanitizer tu kita kena berterusan kita lakukan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita perlu lakukan. Jadi jangan bimbang setiap kali kita keluar rumah, balik rumah jangan lupa cuci tangan. Dan sesiapa saja tetap akan dapat risiko untuk mendapatkan jangkitan daripada pandemik ni, pandemik COVID-19. Jadi dia adalah penyakit berjangkit yang sangat penting untuk kita mengelakkan diri kita. Mungkin Ustaz akan boleh buat huraian apa yang Nabi selalu pesan kan. Jangan masuk ke tempat wabak, jangan keluar daripada tempat wabak. Itu memang kita biasa, tapi ramai juga orang yang keluar keluar masuk tu sebab tak ikut kot pesanan kan. Sebab tu tiba-tiba pandemik COVID ni banyak gelombang dia. Daripada gelombang 1 tak tahulah kita berharap dia berhentilah sampai kat gelombang, tak tahulah saya dah 4-5 kot kalau kita ni. Tapi kita selalu diwawarkan dalam gelombang yang ketiga. Jadi saya rasa saya kembalikan semulalah kepada Tuan Moderator untuk seterusnya. Baik. Okey, terima kasih kepada Dr. Hani. Kita fahamlah istilah-istilah yang kita sebut tentang pandemik, endemik, ada juga epidemik doktor yang selepas nanti. Epidemik. Jadi nampak tak? Dia istilah-istilah ni mungkin bagi setengah orang yang mungkin bukan dalam bidangnya mungkin tertanya-tanya, dan hari ni pun dengan kepelbagaian maklumat saluran kita ni, kadang-kadang bila kita nampak kesedaran kita dalam bila wujudnya COVID-19 ni, kesedaran kita nak dapatkan maklumat tentang perubatan ni macam kita seorang doktor tau. Padahal kita ni ustaz. Kita ni pun macam doktor juga. Tiap hari kita nak tahu berapa kes
Kan? Berapa kes hari ni? Berapa orang yang meninggal dunia? Oh, macam kita di pulak pengkaji dan sebagainya. Nampak kesedaran kita terhadap isu dan mungkin kegalauan dan kerisauan kita terhadap isu ini. Ini juga menjadi titik tolak kepada kita. Penting untuk diri kita jauhkan diri daripada wabak dan bencana ini dan selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita pastinya. Mungkin rakan-rakan yang bersama dengan kita, tak kira di Facebook ataupun bersama dengan kita selepas ini, mungkin saya nak beri peluang lah kalau ada persoalan dan sebagainya. Kita menaikkan jugalah kawan-kawan kita yang sebenarnya ramai juga di Facebook yang turut bersama. Terima kasih diucapkan, ada Muhammad Farid, Muhammad Ali beri komen, Rohani Abdul Rashid, Salna Mat Sakuri, Nur Ain Adam. Katanya doa seorang ketua selalu mengiringi langkah kami di Ibrahim Majid. Terima kasih Dr. Hani Haslah Muhammad Saleh. Ini mungkin orang-orang yang terlibat bersama dengan Dr. Hani pada peringkat awal di Ibrahim Majid seperti mana yang tadi Dr. nyatakan. Baik, saya nak teruskan kepada yang bagi Ustaz Elin. Ustaz, kalau kita tadi kita sebut tentang, bila kita sebut tentang COVID ni, semua orang tahu pencegahannya adalah menjaga kebersihan, menjaga diri kita daripada kena basuh tangan, kena pakai sanitizer, kena kerap cuci tangan dan sebagainya. Malah kalau kita melihat dalam fiqh sendiri, bab at-taharah kan, bab kebersihan ini disebut dalam bab awal. Sebelum kita belajar bab solat, puasa dan sebagainya lah, bab muamalat dan sebagainya, nakahat dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz melihat daripada hal inilah kenapa pentingnya lah hal taharah ni ataupun kebersihan dalam diri setiap individu ni. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tertarik bila sahabat saya, moderator majlis Ustaz Syafiq, ada menyentuh perkataan taharah ataupun kita maknakan dengan terjemahan langsung iaitu kebersihan. Kalau kita lihat kesempurnaan rukun iman kita, dia tidak menyebutkan kebersihan secara jelas. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Walau bagaimanapun, ketika ulama kita menceritakan tentang hukum hakam berkaitan dengan solat dan kesahannya, puasa dan kesahannya, haji dan juga keabsahannya, mereka memulakan perbahasan berkenaan dengan bab-bab perkara-perkara penting fardu ain ini dengan memulakan bab taharah. Kerana kesahan solat itu tidak dapat lepas daripada taharah yang mesti dipikul terlebih dahulu. Begitu juga persoalan puasa, begitu juga persoalan zakat, begitu juga persoalan haji dan lain-lainnya. Baik, yang uniknya ialah dalam agama kita, dalam menitik beratkan soal kebersihan, ada juga kebersihan yang menjurus kepada kebersihan zahir yang terlihat dengan mata kasar. Ada juga mengambil berat tentang kebersihan yang tidak jelas kelihatan dengan mata kasar, tetapi dimasukkan juga dalam bab kebersihan. Maknanya dalam menitik beratkan tu lebih lagi. Contohnya, kalau kebersihan zahir, ada bab yang menceritakan tentang bab najis dengan pembahagian-pembahagian yang kita sedia maklum. Walau bagaimanapun, kebersihan yang dititik beratkan agama, dia diangkat darjatkan dengan melihat juga kepada kebersihan dari hadas. Adanya hadas kecil dan adanya hadas besar. Perlu kepada wuduk dan perlu kepada mandi wajib. Padahal hadas kecil kan secara zahir tak nampak najisnya. Kerana najisnya sudah selesai, sudah buang. Tetapi orang yang telah membuang najis tersebut dikira berhadas. Dan dia perlu menitik beratkan kebersihan dirinya dari sudut hadas. Nak menceritakan tentang agama Islam sangat menitik beratkan tentang taharah dan juga kebersihan. Baik, yang unik lagi ialah dalam menjalani dan melaksanakan kebersihan, ada kebersihan di dalam kebersihan. Contohnya, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, apabila salah seorang daripada kamu ingin melaksanakan ibadah yang namanya berwuduk, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia basuh kedua-dua tangannya
qabla an yaghmisa, sebelum dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Sebelum dia nak celupkan tangannya dalam bekas, dalam bejana, dalam kolam, dalam kolah, yang mana dia nak cedok air tersebut untuk berwuduk, sebelum menenggelamkan tangannya itu, maka hendaklah dia basuh dulu kedua tangannya di luar daripada bejana tersebut untuk memastikan kebersihan tangannya. Padahal bukan membicarakan tentang penyakit, membicarakan tentang sedang nak membersihkan diri dengan berwuduk. Hatta dalam keadaan sekali itu pun, Nabi menitik beratkan, basuh dulu kedua tangan kamu di luar tempat kamu nak mencelupkan tangan tu sebelum tangan itu dicelupkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kita lihat beberapa contoh. Islam sangat mengambil berat tentang masalah taharah dan juga masalah tentang kebersihan. Cuma yang ingin saya sampaikan ialah baginda Nabi SAW ketika menyampaikan perkara yang berkaitan dengan taharah dan kebersihan, kita tahu bahawa agama kita tidak dapat diukur dalam hal kebersihan, tidak dapat difaham hanya semata-mata logika akal. Ada beberapa perkara kadang-kadang tidak dapat kita ukur dengan logika semata-mata, tetapi semata-mata dengan panduan wahyu. Tetapi tetap ia berkaitan dengan taharah. Contoh, kita kalau buang air kecil, kita diwajibkan beristinja, membasuh kemaluan di mana tempat najis itu keluar. Kita kalau qada hajat, buang air besar, kita diwajibkan untuk beristinja, iaitu membersihkan kawasan dubur di mana tempat keluar najis tersebut. Tetapi berbeza ketika mana kita berlaku pada kita, iaitu yang namanya kentut. Ketika kita kentut, kita tak basuh tempat di mana keluar angin tersebut. Tetapi kita disunatkan untuk mengangkat hadas tersebut dengan cara mencuci muka. Padahal angin tak keluar daripada muka. Di situ maknanya Islam tetap menitik beratkan tentang taharah kebersihan, tetapi ada beberapa sudut akal semata-mata tidak boleh kita jadikan sandaran untuk melihat logika perkara tersebut. Semata-mata kita lihat dia sebagai amrun ta'abbudi, perkara yang kita laksanakan semata-mata ketaatan kita kepada Allah. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, bagi orang yang berwuduk dalam bab taharah, ada juga keadaan di mana kita dibolehkan menyapu khuf, iaitu satu kasut yang diperbuat daripada kulit, sarungannya melepasi daripada buku lali. Sama ada orang itu musafir atau tak musafir, ada ukuran jangka masanya. Tetapi yang ingin saya terangkan ialah ketika kita memakai khuf, kita memijak pada tempat yang kita pijak, tetapi ketika mana kita berwuduk, sapuan yang kita sapu ketika kita sedang nak membasuh kaki ketika wuduk tanpa membuka khuf, sapuan tersebut adalah bukan disapu pada tapak khuf itu, tetapi disapu pada permukaan atas khuf itu. Maknanya, dari segi taharah kebersihan tetap dititik beratkan, tetapi dari segi logika, kenapa yang bawah lebih kerap tertindih pada tempat yang dipijak, tetapi yang disapu secara disyariatkan adalah bahagian atas. Itu kita lihat sebagai satu amrun ta'abbudi, perkara yang semata-mata kita lakukan kerana ketaatan sebagaimana disyarakkan dalam agama kita. Walau bagaimanapun tidak lepas daripada perkara yang kita sebut sebagai taharah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, contoh yang terakhir yang ingin saya contohkan kepada tuan-tuan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Rasulullah pernah berjalan suatu ketika dengan sahabat Nabi melalui tanah perkuburan. Dan pada ketika Nabi melintasi tanah perkuburan tersebut, ada dua kubur yang mana penghuni di dalam kubur sedang diseksa. Nabi berhenti sejenak, Rasulullah bersabda, innama yu'azzaban. Dua orang ini sedang diseksa. Baik, kenapa dua orang ini diseksa? Yang pertama, Yamshi bin Namimah. Dulu ketika hidup, dia ni rajin suka laga-lagakan orang. Mengadu domba. Cakap orang ni benci orang ni. Jumpa orang ni, cakap orang tu benci dia. Akhirnya orang jadi bergaduh. Dosa yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang diseksa itu la yastatiru bil baul, tidak menjaga cukup dirinya tos bersih
tuntas, selesai betul dalam bab buang air kecil. Dalam buang air kecil, maknanya tidak berdehem, tidak pastikan betul-betul istinjaknya betul, buang air kecil dengan cara yang salah, sehingga menyebabkan bila dia tak istinjak dengan baik, tidak buang najis dengan sempurna, akhirnya dia tu selesai buang qada hajat dan sebagainya, dia jalan, ada baki-baki najis yang keluar, sehingga menjadikan dia kotor dan tidak bersih dan berhadas dan dalam keadaan yang kotor. Jadi, Nabi menitik beratkan sampai Rasulullah bersabda, istanzihu minal baul. Pastikan kamu betul-betul bersih ketika buang air kecil. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Kerana kebanyakan azab kubur puncanya daripada buang air kecil. Kalau kebanyakan azab kubur lah Nabi cakap, Nabi sabdakan, kalau contoh dalam hadis yang sahih sendiri, Nabi letakkan pelepah kurma, mudah-mudahan dengan tasbih zikirnya, memohonkan ampun kepada Allah agar dimaafkan, diampunkan penghuni kubur. Maka apa lagi isyarat yang kita perlukan untuk kita nyatakan bahawa agama sangat menitik beratkan soal kebersihan, soal taharah, baik yang zahir ataupun yang batin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Elin. Satu analogi dan satu contoh-contoh yang barangkali sesuai kita fahami dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Selain daripada kita memahami isu kebersihan, daripada kita kerap mencuci tangan, melihat daripada aspek agama, Islam menitik beratkan persoalan berkenaan dengan hakikat kebersihan ini. Malah ada benda yang kalau kita fikir dari segi logik akal pun mungkin macam tak logik. Tapi oleh kerana kita ni amrun ta'abudi seperti mana yang tadi Ustaz kongsikan, kita ni atas dasar syariat yang telah diturunkan kepada kita, maka kita melaksanakan sesuatu itu dengan sempurna. Baik, mungkin sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan penonton kita sama ada di Facebook ataupun yang ingin bertanya persoalan, mungkin selepas ini saya buka kepada memberi peluanglah kepada rakan-rakan sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan. Mungkin ini di pusingan yang ketiga lah ataupun pusingan kita yang ketiga ni saya lebih nak menjurus kepada bila kita sebut tentang tajuk kita hari ni kan. Jalan mensyukuri nikmat sihat. Siapa tak nak sihat kan doktor? Semua orang nak sihat. Tanya pada Ustaz Aiman pun semua nak sihat. Tanya kepada saya kira Ustaz Aiman berkongsi komen yang ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Tuan Encik Aziz, ahli majlis MBJB kita. Saya kira kalau tanya Tuan Abdul Aziz Abdul Talib pun mesti nak sihat kan. Kan. Jadi berkenaan dengan hal tersebutlah doktor, kadang-kadang kita melihat faktor usia ni, orang kata semakin kita ni berusia, semakin kesihatan ni macam berkurang, semakin penyakit tu pun bermacam-macam. Tetapi kadang-kadang kita melihat macam ada setengah orang tu semakin usianya, saya pernah lihat tau doktor, saya pernah berbuat, saya ingat lagi ada seorang tu lebih kurang usia dan 60 tahun. Saya cakap, tengok gaya bukan 60 tahun ni, ini macam 20 tahun. Jadi mungkin kadang-kadang faktor usia ni dia bukan faktor utama. Jadi mungkin doktor, apa panduan dari segi kesihatan, apa sebenarnya titik kefahaman kita dari sudut kesihatan yang perlu kita syukuri, dan kesihatan bagaimana faktor-faktor yang perlu kita jagalah, tak kiralah umur apa sekalipun pada diri kita khususnya. Silakan. Okay, terima kasih pada Ustaz atas soalan tersebut. Okay, semua orang pun mesti dah tahulah kan, semakin umur meningkat, semakin tinggi risiko untuk seseorang tu dapat penyakit. Tetapi kalau kita tengok pada hari ni, umur tu dia dah bukan jadi faktor penting. Ramai juga orang yang dapat penyakit-penyakit kronik di peringkat sangat awal. Kalau kami lah, saya berada di klinik kesihatan, okay, ramai, sangat ramai. Ibu muda yang baru pertama kali hamil pun dah ada diabetes. Usia 20 tahun yang hamil sulung mengandung pertama kali dah ada diabetes. Dan kita tahu kehamilan tu sendiri akan menyebabkan mereka dapat diabetes lagi. Mengandung kali kedua 20 lebih diabetes. Mengandung kali ketiga baru nak cecah 30 tahun dah confirm jadi pesakit diabetes. Okay. Dan
kalaulah ditakdirkan dia menjaga kesihatan dia dengan baik, 10-15 tahun akan datang dia akan mula dapat dah komplikasi. Okey, jadi hari ni kalau kita bercakap tentang orang tua, saya jumpa juga ramai orang tua lebih tua daripada apa yang Ustaz sebut tadi 60 tahun. Saya pernah panjat Gunung Lambak sewaktu saya bekerja di Keluang, 90 tahun. Dia naik setiap hari dia akan exercise naik sampai puncak atas. Saya terkial-kial manjat, dia dah turun dah ke bawah. Okey, hebatnya kan? Jadi apa yang saya boleh kongsikan untuk faktor ni, yang menentukan masa tua kita adalah kita kena bermula daripada sekarang. Kalau Ustaz selalu cakap, yang menentukan keadaan kehidupan kita pada kehidupan hakiki kita adalah waktu sekarang lah. Betul? Apa yang kita akan perolehi semua waktu sekarang. Sebab tu kita jangan macam apa yang Rasulullah sabdakan kan. Nikmat yang selalu buat manusia ramai lupa. Okey, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Okey, sebab kita rasa sihat, kita rasa kita tak perlu jaga kesihatan kita. Sebenarnya itu yang lebih penting. Jadi hari ni kalau saya kategorikan orang tua dia samalah macam kereta kan. Kereta makin lama kita kata kereta selalu ada masalah. Tetapi kalau orang yang pandai jaga kereta daripada mula dia beli 5,000 kilometer hantar pergi servis. Saya nak tanyalah kan para ustaz yang ada dekat sini, daripada kita lahir sampai sekarang, siapa yang dah pernah pergi hantar servis jantung dia? Ada? Tak ada kan? Dan kita pakailah jantung kita selagi Allah bagi. Okay? Kita tak pernah kisah tentang jantung kita ni ada lemak banyak ke, saluran darah dia nak tersumbat ke, tak ada. Okay? So cuba kita ada kereta dan kita biarkan kereta kita tak payah servis, tak payah tukar minyak hitam, tak payah tukar spark plug dia. Okay, saya tak faham pasal bab-bab kereta ni. Okay, kerja saya on time hantar. Okay, on time hantar kereta sebab apa? Sebab saya bukan doktor kereta. Saya doktor untuk orang. Okay, jadi bila kita tak berapa pandai, kita kena cari orang yang pandai. Cari orang yang arif lah untuk jaga kan. Dan akhirnya, kereta yang lama tu dia masih kekal berfungsi berbanding dengan kereta yang baru. Tapi orang tak jaga, tak hantar pergi servis, sama je. Jadi isu dia hari ni, bagaimana masa tua kita itu dia bermula daripada waktu sekarang lah, waktu yang kita ada kan. Nikmat masa lapang, nikmat sihat yang sekarang yang sepatutnya memang kita betul-betul kena syukuri. Okay, betul-betul kita kena jaga, kena pelihara ni. Okay, dan itu yang menentukan ketika waktu kita tua. Dan orang tua ni kalau kita tengok pertama ada orang tua yang sihat sampai umur dia 60-70 tahun dia tak ada penyakit. Memang tak ada. Okay. Buat macam mana pun cek tekanan darah dia normal, okay, tak ada kencing manis, dia masih boleh. Saya jumpa ramai orang tua yang 80 tahun masih yang perempuan lah, okay, masih boleh memasak, yang lelaki masih boleh memandu ketika usia 95 tahun. Dan kita pun ada contoh tokoh-tokoh yang hebat kan. Contohnya kita punya bekas Perdana Menteri, okay, Tun Dr. Mahathir. Saya selalu orang kata envy lah tengok kan. Kalau usia saya sampai 95 tahun, adakah saya boleh memanjat tangga kapal terbang tanpa tanpa memegang macam tu. Jadi kita perlu envy dengan orang-orang yang mampu Allah kurniakan kesihatan yang baik. Kena tanya rahsia dia sebenarnya. Dan kalau ditakdirkan kita akan jadi orang tua yang ada penyakit, kita boleh memilih untuk tetap nampak sihat. Okay. Bermaksud kita kena dapatkan rawatan susulan, jangan culas dengan ubat-ubat yang patut kita makan. Okay, kita tetap kena amalkan gaya hidup sihat, cegah diri kita daripada mendapat komplikasi lebih awal. Tapi ada ketika orang bila dia mula sakit, dia jadi tekanan untuk dia. Dan saya selalu berkata dalam keadaan mana pun kita tetap bersyukur. Dan bila saya merawat pesakit, saya selalu tekankan kepada doktor-doktor muda saya ataupun nurses kita perlu merawat pesakit kita daripada jiwa mereka. Bila jiwa pesakit ni terawat, minda dan fizikal mereka akan terawat sama. Kalau pesakit datang, saya selalu cakap, "Cik, apa khabar?" kan, tanya kan, macam mana, semua akan nampak mengeluh, nampak muka depres dan ubat apa pun lah kita bagi, ubat yang terbaik lah dalam dunia ni pun kita bagi, bergunilah ubat yang kita bagi, belum tentu dapat meredakan ataupun mengawal penyakit mereka. Kenapa?
sebab hati dia, jiwa dia kita tak rawat. Okey. Sebab tu saya selalu bercakap dengan pesakit, kita kena syukur. Nak pergi ambil ubat, saya selalu cakap dengan pesakit saya, bawa ubat ni dalam jalan nak pergi ke farmasi tu, cakap dalam hati kita, terima kasih ya Allah kau bagi aku penyakit yang ada ubat. Okey, bayangkan kita dapat penyakit yang tak ada ubat. Dan ramai di kalangan pesakit-pesakit saya yang saya tengok mereka tak jadikan ataupun tak ubah ubat ni jadi penawar untuk dia. Okey, sebab tu contoh lah, saya selalu bagi contoh kat mereka kan. Kalau kita jumpa, minta maaf lah jumpa ustaz ke ataupun jumpa bomoh kan. Nak kena minum air putih ni kena selawat 100 kali. Tak ada orang yang selawat kurang 99 kali ataupun 101. Tak ada. Dia mesti buat 100 cukup-cukup. Okey, minum apa ni dan kemudian tu dia rasa alhamdulillah macam itu kan. Sebab apa? Sebab mereka sangat yakin. Okey. Tapi hari ni dengan ubat-ubat yang bagus yang telah ada dekat pasaran ni kan dah lama daripada saya belum jadi doktor, daripada arwah bapa saya diabetes dia makan sampai sekarang. Tapi pesakit ni kita tak ubah ubat-ubat kita untuk jadi penawar. Saya selalu mencadangkan kan pada pesakit saya kan, ubah ubat kita jadi penawar. Ya Allah Tuhanku, aku nak makan ubat ni, semoga dia jadi wadah untuk aku sihat dan dapat beramal ibadah. Tak apalah tak dapat selawat 100 kali tu kan, dapat selawat 1 kali, bismillah dengan hati, telanlah ubat tu, saya sangat yakin. Okey, ubat tu boleh mampu jadi penawar untuk kita. Tapi hari ni bila kita dah sakit, untuk siapa sajalah daripada usia muda ataupun yang dah setengah dewasa ni ataupun yang tua tadi ada penyakit, kalau kita daripada peringkat awal kita tak terima sakit kita, nak datang klinik pun bercintalah orang kata, okey jumpa doktor darah dia jadi naik. Tapi saya selalu cakap, kalau jumpa doktor darah naik, jumpa Siti Nurhaliza tak naik pula kan. Okey, mereka takut dia punya anxiety ataupun tak tahulah kenapa mereka takut dengan nak jumpa doktor, dengan datang ke klinik kan. Jadi untuk mereka ni kadang-kadang kita selalu dengar kan mak ayah kita selalu cakap, mak ni pakal aja nak makan ubat ni. Okey. Terpaksa je makan. Okey. So hari ni apa yang kita boleh fikirkan? Hati dia tak terima dah ubat tu. So bagaimana ubat yang dia makan bertahun-tahun lamanya tak jadi penawar untuk sakit dia. Sebab dia sendiri sebelum masuk dalam badan dia sendiri telah menolak ubat-ubat tersebut. Jadi hari ini memang bukan ubat tu yang buat kita sembuh, tapi memang itulah usaha. Sebagai manusia apa yang kita ada sekarang ni? Usaha kan? Umur tu hak Allah. Bila dia nak ambil, bila kita akan mati tu semua hak dia. Okey, sebagai doktor ataupun siapa-siapa pun kita akan tengok apa hak kita yang kita ada. Usaha. Dan usaha tu sama ada dalam bentuk yang macam tadilah, buat pemeriksaan kesihatan, kita lakukan apa juga perkara-perkara yang jauh lebih baik dan ubah hati kita ni. Okey, dan yang selalu kita terlupa adalah doa lah. Tadi Ustaz dah ajar kan, selalu juga baca doa tu tapi tak fikir pula. Okey, lemah tu sebenarnya untuk penyakit tua bagus tu nanti saya nak bagi dekat pasien saya yang dah tua-tua tu kan ataupun daripada yang muda. Nanti saya dah dapat penerangan. Terima kasih sebab bagi ilmu baru untuk saya nak sampaikan kepada pesakit-pesakit saya. Jadi hari ni untuk yang ada penyakit, contoh macam saya lah, saya memang dah ada hypertension daripada melahirkan anak yang ketiga kan. Okay. So sampai hari ni tak bermakna kita ada sakit kita mesti melarat. Okay. Jadi kita boleh memilih sama ada jadi orang tua yang dah sampai umur berapa masih sihat ataupun ada penyakit tapi kita tetap nampak sihat, nak hiking, nak pergi mana-mana, semua boleh, ataupun kita ada penyakit tapi melarat. Dan ramai di kalangan kita memilih dah sakit, reda je lah macam tu kan, tanpa kita berusaha lebih untuk meningkatkan. Jadi antara faktor-faktor ataupun perkara yang boleh membezakan adalah sikap kita sendirilah sebenarnya. Okey, bagaimana kita mengubah, mensyukuri setiap apa yang kita ada. Dapat darah tinggi, alhamdulillah dah ada sakit kan. Alhamdulillah ada ubat. Jumpa doktor, alhamdulillah dapat jumpa doktor. Tapi kita tak melakukan perkara tu. Okey, dan saya selalu juga mencadangkan dalam kelas-kelas diabetes saya, saya selalu cakap dengan pesakit.
air kita minum boleh jadi penawar, air mandi kita juga boleh jadi penawar. Kalau saya boleh kongsikan, saya bab doa arak-arak ni tak apa nak pandai. Okay, tak apa nak pandai. Tapi selalunya saya cakap je, ya Allah Tuhanku, aku nak minum air ni semoga jadi wadah untuk aku sihat. Macam tu. Ya Allah Tuhanku, aku nak mandi pagi ni, okay, kerana Engkau semoga setiap titisan air yang jatuh dekat badan aku, kau gugurkanlah semua dosa-dosa aku, keluarkanlah penyakit fizikal, termasuklah penyakit hati. Penyakit hati ni susah sikit ubat dia. Okey. Dan apa lagi lah nak berdoa dengan air mandi kita yang tak tahu berapa beribu titik itu kan. Okey. Tapi kadang-kala kita terlupa untuk mensyukuri semua yang ada sekeliling kita sebagai penawar untuk merawat kesihatan kita, sama ada fizikal, kesihatan mental. Sekarang ramai orang dapat gangguan mental, sebab tu saya bercakap tentang pencegahan bunuh diri pagi tadi. Okey, kesihatan rohani kita dan juga kesihatan sosial kita. Jadi itulah penentu faktor yang dapat membezakan mengapa seseorang tu di akhirnya bagaimana kehidupan mereka, mereka sendiri yang tentukan, insya-Allah. Okey. Kembali kepada Okey, Ustaz baik. Syafrin. Baik, terima kasih doktor. Kita tahu bila sebut tentang soal kesihatan ni tak kira lah. Seawal-awal tadi doktor cerita sama ada dia macam-macam kan, sama ada benda ni bentuk fizikal kan, bentuk dari segi apa rohaninya, dalaman, benda yang kita tak nampak pun kadang-kadang penyakit-penyakit tu datang, dan kalau kita tak kawal, tak kira lah usia kita muda ke tua ke, kalau penyakit ni siapa-siapa saja akan terima penyakitnya. Dan mungkin ini untuk pusingan yang ketiga ini soalan nak berlanjutan daripada itu, saya nak meraihkan juga Encik Fazil daripada ICT MIJB kata manusia jaga kesihatan dari muda, tua akan sihat. Jika manusia diserang juga akan sakit. Jadi baik kereta atau orang selain usaha kena doa lindung dari bala atau ujian. Kita tahu kan kita ni kalau boleh nak hidup sentiasa sihat, dan bila kita rasa bila dah jatuh sakit, waktu tu baru kita menginsafi kenapalah aku sakit, kenapalah aku tak jaga kesihatan dan sebagainya kan. Waktu tu baru fikir kenapa, mulalah segala persoalan timbul dalam hidup kita dan sebagainya. Jadi bertitik tolak daripada itu, mungkin Ustaz Elin boleh fokuskan, mungkin bila kita sebut tentang dalam agama, dalam hadis pun sebut sihat sebelum sakit kan. Jadi macam mana kita nak fahamkan kita, diri kita sendiri, supaya diri kita ni dapat elakkan diri kita daripada terjerumus pada penyakit, kerana nikmat kesihatan ini adalah nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita ni nak hidup dalam, saya ingat lagi kawan saya cakap, kalau boleh janganlah hidup ni sakit ni kan, bila kita jatuh sakit kemudian kita ni akan menyusahkan pula orang lain pula, kan, dah lah kita sakit, lepas tu kita pula menyusahkan orang lain. Jadi mungkin Ustaz ada panduannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kita pada malam ini bila kita berkumpul dan berbincang serta memberikan sedikit buah fikiran, idea berkenaan kesihatan, ini salah satu daripada cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan peri pentingnya kesihatan, di mana seperti mana yang tadi Dr. Hani sebutkan, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu, iaitu sihhataka qabla saqamik, sihatnya kamu itu rebut. Rebut itu rebut apa? Yang disuruh rebut ketika sihat sebelum datang sakit tu rebut apa? Daripada kalimah irtanim, rebut, itulah datangnya di dalam itu perlunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kalimah rebut itu sendiri. Kerana baginda Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang beriman. Sebab segala apa, Rasulullah kata, menakjubkan urusan orang beriman, sebab segala apa yang menimpa dia, kulluhu khair, semuanya boleh jadi baik. Lalu Nabi terangkan, macam mana jadi baik? Jadi baik dengan maksud dia dapat menghasilkan kebaikan daripada apa yang menimpa. Sama ada, kata Rasulullah, bila dia ditimpa dengan sesuatu kesenangan, asabathus sarra, dia didapat dengan kesenangan, kesihatan, mewah, mudah, lancar,
Tetapi dengan sebab begitu dia menjadi orang yang syakara, kata Rasulullah, orang yang bersyukur. Dan syukur itu adalah lebih baik untuk dirinya. Bukan soal kesenangan tu, tapi syukur itu yang menjadi baik untuk dirinya. Tetapi bila dia ditimpa pula dengan kesusahan, apabila dia ditimpa dengan darra, kesusahan, dia menjadi orang yang sabara. Dia menjadi orang yang bersabar. Dan Rasulullah bersabda, sabar itulah yang baik untuk dia. Yang Nabi takjub ni bukan sebab orang tu sehat atau sakit. Bukan sebab dia senang semata-mata atau dia susah. Bukan sebab dia kaya ataupun miskin. Kerana kita dalam kehidupan harian, mau tak mau itulah kehidupan manusia. Ada yang sehat, ada yang diberi sakit. Ada yang sehat sepanjang hayat, sakit sesekali. Ada orang yang sakit sepanjang hayat, sempat sehat sesekali saja. Ada yang langsung tidak pernah menikmati nikmat sehat. Ada juga yang Allah berikan langsung tidak pernah menikmati rasa sakit. Walau bagaimanapun, dalam sakit ada jalan untuk menjadi orang yang bersyukur. Lebih-lebih lagi sehat, kita perlu memperbanyakkan kesyukuran. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita betapa kesyukuran itu adalah perkara yang sangat penting di sebalik kesihatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang peri pentingnya syukur dengan nikmat sihat yang ada, saya nak tuju dulu ke perkataan nikmat itu. Dalam surah Al-Anfal ayat 53. Tadi saya teringat-ingat, terngiang-ngiang, Dr. Hani sebut melambatkan ke risiko terkena penyakit. Melewatkan kebarangkalian penyakit datang dengan usaha yang kita lakukan. Saya teringat ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demi sesungguhnya kerana Allah tidak akan ubah nikmat yang sedia ada pada satu kaum, sehinggalah kaum itu yang menjadi sebab nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah tidak akan ubah nikmat yang ada pada sesuatu kaum. Nikmat apa yang ada pada kita? Nikmat sihat. Allah tak akan tarik nikmat sihat yang telah diberikan kepada suatu kaum, sehingga kaum itulah yang menjadi sebab nikmat itu ditarik. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi tentang kualiti dan prestasi kesihatan kita. Tetapi tindakan kita, cara fikir kita, cara kita melayani dan menyikapi kesihatan diri kita, semuanya memberi pengaruh sejauh mana nikmat itu akan terus bersama dengan kita. Allah tidak menarik nikmat yang ada pada satu kaum, sehinggalah kaum itu menjadi sebab nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah peri penting kita syukur dengan nikmat sihat yang Allah beri. Dengan segala pembahagian jenis kesihatan. Dari sudut fizikal, kesihatan fizikal yang Allah beri, maka kita perlu bersyukur. Syukur boleh dilahirkan dalam dua bentuk. Syukur boleh kita zahirkan, lahirkan, serlahkan, persembahkan kepada Allah dengan dua bentuk. Yang pertama adalah syukur secara lafzi, secara percakapan, perucapan, secara sebutan, secara lafaz. Iaitu bila kita sebut Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih atas nikmat, saya merasa lega dengan kesihatan yang Allah beri. Ini semua dalam bentuk kesyukuran yang penting, dilahirkan dalam bentuk kata pujian kepada Allah dan positif dengan apa yang telah kita nikmati. Sekalipun sakit, pastikan kalimah yang keluar tu adalah kalimah positif. Kita belajar daripada mana? Lihat surah Al-Anbiya. Kisah kesihatan dan kesakitan yang pernah menimpa salah seorang daripada kekasih Allah, orang yang telah dikonfirmkan syurga, Nabi Ayyub alaihissalam. Betapa dalam tempoh yang panjang diberi sakit yang amat berat. Apa lafaz yang keluar daripada mulut baginda? Ketika saat gering yang teramat dan berpanjangan, apa yang keluar? Wahai Tuhanku, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan penyakit ini
tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Sakit merujuk kepada Dia, tetapi pujian, ya Allah, Engkau Maha Mengasihani dan Maha Penyayang. Sekalipun ketika mana sedang berada dalam keadaan menanggung kesakitan. Bukankah itu tanda bersyukur kepada Allah atas pinjaman nyawa yang diberikan, atas kesempatan yang masih diberikan, atas umur yang masih lagi diberikan? Luar biasa bagaimana seorang Nabi menunjukkan rasa kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebab itu syukur yang pertama dilahirkan dalam bentuk lafzi. Sebagaimana Nabi Ayub, walaupun ketika sakit, tetap juga tidak mengurangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua yang perlu kita laksanakan ialah syukur secara fi'li, perbuatan, praktikal, iaitu menggunakan segala nikmat yang Allah beri kepada kita dengan cara yang betul, jalan yang betul, kaedah yang betul, sesuai sebagaimana agama perintahkan. Maka dengan itu, sama ada fizikal, gunakan fizikal kita untuk kebaikan. Itu tanda kita bersyukur atas nikmat kesihatan fizikal. Mental yang kita ada sekarang dalam keadaan sihat, boleh berfikir, boleh memberikan idea yang bernas, bersikap kritis pada masa yang sama, kritis yang terpandu, maka kita gunakan kesihatan mental kita untuk memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Kepandaian kita bantu orang lain agar memandaikan orang lain. Jangan kepandaian kita memandai-mandai. Malah satu peringkat pula memperbodohkan orang lain menggunakan kepandaian mental yang kita ada. Kesihatan rohani, jangan kita gunakan kepada perkara-perkara yang salah. Maka kita gunakan kesihatan rohani kita untuk kita menjadikan diri kita lebih baik dalam memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tak terlepas persoalan kesihatan sosial. Pandainya kita berkomunikasi, bijaknya kita berinteraksi, kemahiran kita bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai kita gunakan nikmat sihat bersosial itu kepada perkara-perkara yang melalaikan, yang merosakkan, yang terlibat dengan penipuan, mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Maka ketika itu kita telah mengkufuri nikmat kesihatan sosial yang Allah pinjamkan sementara kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, begitulah nikmat kesihatan perlu kita syukuri dengan melaksanakan hal-hal yang sedemikian. Mudah-mudahan insya-Allah kita dengan mensyukuri nikmat itu dari segenap aspek kesihatan yang perlu, maka dia menjadi asbab Allah kekalkan nikmat sihat itu kepada kita, ditampung, disokong dengan usaha yang berterusan yang sesuai dengan kesihatan yang kita perlukan. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya kongsikan berkenaan peri pentingnya kita mensyukuri atas nikmat kesihatan. Nabi bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Nikmat yang paling ramai manusia lalai kepadanya. Lalai, tidak mensyukuri, tidak menghargai, tidak menggunakan sebaik mungkin. Ada dua nikmat, iaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan juga nikmat memiliki masa lapang. Nabi sebut sihat dulu, baru sebut masa lapang. Nabi tak sebut masa lapang dulu, baru sihat. Tapi sihat dan kemudian masa lapang. Jadi sama-sama kita syukuri. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan tambahkan nikmat yang lain kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan semula kepada moderator majlis. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Elin. Kita dah berlanjut selama sejam, hampir sejam 30 lebih dah, 1 jam 30 minit ni. Saya kira mungkin kita dah sampai ke penghujung lah. Saya kira banyak sebenarnya yang saya kira telah dikongsikan bersama pada malam ini. Walaupun tajuknya jalan mencukuri nikmat sihat, nampaknya pelbagai perkara yang kita sentuh daripada hal-hal yang berkaitan dengan taharahnya, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan COVID-nya dan sebagainya, kesihatan diri itu sendiri sebagaimana yang tadi doktor kongsikan. Dan sebagai penutup bicara, mungkin setiap ahli panel saya beri 5 minit lah sebagai penutup bicara. Di samping mungkin kita meraihkan juga ada sahabat-sahabat kita bertanya juga ni. Siti Mariam pun ada tanya soalan diberikan kepada Ustaz, nak tanya pasal kesihatan saya, pernah mengandung 3 kali kandungan keguguran. Satu, pertama 3 bulan dan kedua kembar 5 bulan. Kandungan saya tidak dapat diselamatkan, meninggal dalam kandungan. Dari segi kesihatan dan tanggungjawab tugas berat, apa harus
apa harus yang dilakukan sama ada merendah kehidupan hidup setiap insan dengan dugaan hidup saya di dunia. Dan ada juga soalan kepada yang bahagia doktor, iaitu katanya doktor jelaskan secara terperinci mungkin ada tentang pemberian vaksin kepada remaja yang berumur 12 tahun. Apakah risikonya pada jangka masa panjang dari segi perspektif kesihatan? Ini mungkin persoalan yang mungkin sekiranya nak dijawab oleh panel kita, dan seterusnya memberikan khulasah lah dalam perbincangan kita ataupun kesimpulan dalam perbincangan kita pada ini. Saya silakan dulu Dr. Hani, silakan. Terima kasih pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak jawab soalan dulu ke apa? Soalan Boleh. Kalau panjang lebar tentang vaksinasi di kalangan anak-anak remaja, sebelum ni 18 tahun ke atas, sekarang ni 18 tahun, daripada 12 tahun hingga 18 tahun lah, okay, remaja. Okay, kalau kita tanya tentang vaksin, tadi saya beri sedikit huraian untuk bagaimana fungsi vaksin bila dia masuk ke dalam badan kita. Begitulah juga untuk mereka. Sekarang ni kita tak beri vaksin kepada anak-anak bawah 12 tahun. Jadi anak-anak kecil yang ada dekat rumah, bagi ibu ayah, okay, yang ada anak-anak kecil ni, mereka sangat bergantung harap dengan orang-orang dewasa macam kita untuk dapat apa yang kita sebut sebagai herd immunity ataupun immunity berkelompok. Dia sangat berharap dengan kita. Jadi kalau tak capai 80% lah yang telah divaksinkan, mereka sangat tinggi terdedah kepada risiko jangkitan. Dan untuk kanak-kanak remaja ni, jangan bimbang, sama juga dengan program vaksinasi yang telah dijalankan kepada kita orang dewasa. Mereka perlu beri nama dan kita menjalankan apa kita sebut assessment ataupun penilaian sama ada anak tuan-tuan, puan-puan ni semua sesuai untuk diberi vaksin ataupun tidak. Dan sekarang ni kalau mereka-mereka dia ada 3 perkara je yang kita biasa tak berilah. Alahan yang sangat teruk, kemudian tu mereka ada mengalami makan ubat penyakit yang menyebabkan contohnya warfarin lah yang mereka ambil. Mereka-mereka ni sebenarnya kita akan buat penilaian dan sekiranya kita para doktor mengatakan dia sesuai untuk ambil, dia boleh ambil di pusat vaksin yang ada. Kalau perlu mereka nak ambil juga, kita ada boleh rujuk ke hospital di bawah pemerhatian yang sangat rapi dalam pemberian vaksin. Dari segi jangka masa panjang, macam mana yang kita ketahui banyaklah kalau nak buka video pasal vaksin ni, memang kita sangat bimbang lah. Orang kata nanti virus tu masuk, DNA kita berubah, ada orang fikir nanti kita jadi zombie lah satu ketika. Jadi program vaksinasi ni sama macam program vaksinasi yang sebelum ni. Anak kita kecil-kecil semua kita bagikan untuk TB, polio, okay. Jadi kesan daripada vaksin tu kita nampak ada sebahagian daripada penyakit-penyakit berjangkit ni telah dapat dihapuskan di Malaysia, tapi disebabkan ada segelintir masyarakat kita yang menolak vaksin. Sekarang polio dah ada semula, smallpox dah ada semula, okay. Jadi untuk ibu ayah yang bimbang tentang vaksinasi, memang semua orang akan jadi bimbang, okay. Dan kami ni frontliner lagi lah, orang yang pertama dapat. Saya dapat awal tahun dulu. Okay. Jadi macam saya cakap lah, bismillah, tawakal Allah lah. Dan itu sebagai wadah untuk kita melindungi bukan sahaja diri kita tetapi ramai lagi kanak-kanak yang di bawah 12 tahun berharap dengan kita untuk diri mereka dilindungi. Jadi kalau nak tanya tentang jangka masa panjang, saya pun tak ada info sebab vaksin ni semua adalah vaksin yang baru, tetapi dalam keadaan sekarang memang kita kena bertawakal lah. Bertawakal dengan Allah. Usaha kita dah buat. Kita dah dengar info yang baik-baik. Kita juga dengar info yang kurang menyenangkan kita. Allah beri kita akal untuk kita berfikir dalam keadaan sekarang ni mana yang terbaik. Saya selalu sebut tentang vaksin-vaksin ni. Kalau kita ada hablum minallah, sekarang kita nak kena buat hablum minannas pula. Maknanya itulah kita punya hubungan dengan masyarakat kita. Bagaimana dengan vaksinasi ni kita boleh mampu untuk hidup seboleh mungkin untuk kita balik kepada kehidupan kita sebelum pandemik COVID ni.
Jadi secara kesimpulannya apa yang saya boleh katakan sihat tu memang satu anugerah yang patut kita jaga, lindungi, yang paling penting sekali syukuri. Okey? Sebab kita dah tahu dah, usaha kita tu tidak akan jadi apa-apa kalau kita tak tahu, kita tidak reti mengucapkan rasa syukur seperti mana yang sahabat panel saya lah Ustaz terangkan tadi syukur dengan lisan, dengan praktikal, itulah yang kita nak. Dan saya dah katakan tadi kenapa kita kena jaga sihat kita supaya kehidupan kita ni lebih baik, lebih lancar, sebab kita nak jadi macam apa yang Nabi pesankan, jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi bila kita pegang kepada bermanfaat kepada orang lain, kita kena cari apa juga keadaan, dan andai kata kita sihat, pasti kita boleh buat apa saja dalam kita melunaskan hablum minan nas kita. Dan yang paling penting sekali, of course tentang hablum minallah, dapat melakukan ibadah dengan baik. Nak pergi haji pun tak lama lagi dah boleh dah nak pergi haji ni. Okey, nak pergi haji, kalau saya selalu beri kelulusan sampai bakal jamaah saya cakap, doktor, signature doktor ni berharga macam gitu kan, berharga berapa puluh ribu kan, sebab kalau tak sign tak pergi tu macam gitu. Jadi sebab apa? Isu dia satu je, tahap kesihatan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang berhajat untuk ke Tanah Suci Mekah tak lama lagi, sama ada umrah ke ataupun haji lah. Umrah ni tak apa haji, okey, mulai daripada sekarang jaga kesihatan, duit banyak, okey, duit banyak, berjuta pun dia akan hilang sekelip mata dengan hilangnya sihat kita. Dan andai kata hari ni tubuh badan kita masih sihat, walaupun duit hilang beribu-ribu, okey, dengan kesihatan yang kita ada, insya-Allah kita masih boleh mencari rezeki, okey, untuk kita gunakan dengan cara yang terbaik. Dan akhir sekali, Ustaz, saya nak bagi pantun. Saya jarang pantun-pantun tau. Okey, tapi malam ni nak bagi pantunan satu je. Okey, 4 kerat pantun. Okey, kurangkan garam, kurangkan gula, maka kuranglah sakit di hari tua. Okey, kawal emosi, tenangkan jiwa. Badan sihat, wajah pun muda. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Syafiq. Baik, terima kasih kepada Yang Bahagia Dr. Hani, dan juga saya silakan Ustaz Elin untuk membuat khulasah dan kesimpulan untuk perbincangan bual bicara kesihatan kita pada malam ini, dan mungkin kalau ada soalan yang ingin dijawab tersebut, dan silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin berikan kesimpulan sekaligus merespon sahabat kita yang bertanya tadi. Dalam menghadapi isu berkaitan dengan kesihatan ni, kita ambil dua sebab. Melalui contoh. Contoh yang pertama ialah contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dua sebab. Sebab apa? Sebab secara syarak satu, sebab secara adat satu. Dua-dua diambil untuk tujuan kebaikan. Nabi masa nak keluar daripada rumah, masa nak berhijrah, Rasulullah ketika nak keluar, nak berhijrah, Nabi buat persiapan. Baringkan Sayyidina Ali di tempat pembaringan. Nabi tutup kawasan rumah supaya orang tak tahu persiapan Nabi. Nabi buat langkah-langkah yang perlu supaya mengaburi orang kafir Quraisy mengesan Nabi nak bergerak. Tetapi ketika itu Nabi dikepung. Maka ketika nak keluar daripada rumah tersebut, Rasulullah SAW baca surah Yasin dari ayat pertama sampai kepada ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi taburkan tanah, akhirnya mereka tertidur. Dua-dua Nabi ambil asbab. Asbab secara syarak dengan zikir dan bacaan kebergantungan doa kepada Allah. Asbab secara adat buat persiapan, baringkan seseorang orang lain di tempat baginda demi mengelirukan pihak musuh. Baik. Contoh kedua adalah suasana pandemik kita pada saat ini yang mungkin dah berpindah kepada fasa endemik dan sebagainya. Kita ambil dua asbab. Asbab yang pertama secara adat, penjarakan sosial, sanitasi tangan, pastikan kebersihan, pakai pelitup muka, ambil vaksin. Tapi pada masa yang sama jangan lupa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Rasulullah bersabda, siapa yang baca zikir ini 3 kali di waktu pagi, maka Allah akan pelihara dia daripada faja'atu musibah. Musibah yang datang mengejut. Tiba-tiba stage 4. Tiba-tiba stage 5. Tiba-tiba dah tak boleh bercakap. Tiba-tiba dah sesak aja. Allah lindung dari musibah yang datang tiba-tiba mendadak. Dari pagi sampai petang. Siapa yang baca pada waktu petang 3 kali,
maka Allah akan pelihara dari waktu petang sampai pagi. Masalah kita ialah yang baca zikir tak nak ambil penjarakan sosial. Yang sibuk pelitup muka vaksin, zikir tak baca. Ini masalah kita. Yang ada dua-dua tak ambil. Vaksin dia benci, zikir tak baca-baca. Kita pilih dua-dua, ambil kedua-dua sebab. Sekarang masalahnya sekarang ialah apa? Berkaitan mungkin keguguran, bayi yang pramatang dan sebagainya. Secara adat, usaha kita apa? Jumpa dengan doktor, pergi berjumpa dengan pakar, lihat kesihatan rahim kita, kesihatan tubuh badan dan sebagainya, pergi. Tapi pada masa yang sama, ada asbab syarak di dalam Quran, ada satu zikir yang khusus untuk menjadi asbab banyaknya zuriat dan lahirnya zuriat dan selamatnya zuriat, iaitu perbanyakkan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 11, 10, 11, 12, Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah, innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dia akan turunkan hujan rezeki yang banyak kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, akan diperbanyakkan untuk kamu harta dan anak-anak. Sebab itu tak pelik kalau kita tengok Saidina Ali ke Imam Hasan Basri ke, kalau ada orang mengadu masih tak dapat anak, belum dapat zuriat keturunan, belum lancar urusan nak melahirkan anak, satu nasihat yang mereka bagi selain daripada berjumpa doktor-doktor dan pakar dari segi asbab adat tadi, mereka pesan tolong jangan tinggal istighfar. Mudah-mudahan dengan 3 contoh yang saya berikan itu sebagai kesimpulan perbincangan kita, ambil kedua-dua asbab, kemudian tidak bergantung kepada kedua-dua asbab. Saya tidak bergantung kepada vaksin, saya tidak bergantung kepada zikir bacaan saya tak bergantung kepada pelitup muka, saya tak bergantung kepada sanitasi tangan saya. Itu adalah dua-dua asbab kerana secara adat dan secara syarak dia akan memprotek, melindungi saya daripada terkena wabak. Kebergantungan kita semua adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sihat dan insya-Allah kita selamat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kesimpulan dan kulasah daripada yang bahagia Ustaz Ailin dan juga yang bahagia Dr. Hani Hasilah tadi memberi satu gambaran yang penting dalam kita memahami tajuk bual bicara kita pada malam ini, iaitu jalan mensyukuri nikmat sihat. Bukanlah peluang untuk kita berpindah fasa khusus bagi orang Johor bermula esok ni, tak sampai 1 jam, lebih kurang 1 jam lagi ni kan. Menjadikan kegembiraan yang pastinya akan menjadi kegembiraan hakikilah kepada diri kita, tetapi kita nak lebih daripada itu, kita memahami aspek-aspek yang penting, yang panduan-panduan yang telah diberikan oleh pihak kesihatan dan keselamatan itu lebih utama, insya-Allah mencegah itu lebih utama pastinya. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua orang ahli panel yang bahagia Dr. Hani Hasilah Muhammad Saleh dan juga yang bahagia Ustaz Ailin Amini Muhammad Saleh. Bila sebut Muhammad Saleh sama nama-namanya macam sedap dia punya rima kan. Sebut rima saya nak membalas baliklah Dr. Hani tadi punya pantun. Anak itu sungguh hebat menyeberangi sungai dengan rakit. Kalau ingin tahu nikmatnya sihat, dapat dirasa ketika sakit. Jadi kita ni hendaklah jauhkan diri kita daripada wabak dan malapetaka. Dan pastinya kita sama-sama berdoa, selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga keselamatan, jaga diri masing-masing, insya-Allah. Bukan bak kata orang, istilah yang orang kata kita jaga kita. Dah tak sebut lagi doktor istilah tu. Kan? Jadi itu dia, saya ucapkan terima kasih kepada ahli majlis kita yang turut bersama juga, Tuan Abdul Aziz Abdul Talib, dan juga kepada semua yang turut bersama pada malam ini, yang bahagia Ustaz Aiman yang menjemput kami untuk bersama-sama, dan pihak penganjur khususnya Majlis Bandaraya Johor Bahru, kepada rakan-rakan penonton yang menonton kami pada waktu ini di Facebook. Terima kasih ucapkan. Semoga kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada yang bagi Ustaz Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syafi, Tuan Moderator, dan juga tak lupa kepada kedua ahli panel kita, Dr. Hani dan juga Ustaz Ailin, atas perkongsian dan pengisian. Tadi ada WhatsApp saya kata Ustaz Aiman
kejap senyum, kejap serius, kejap senyum, kejap serius. Kita kata nak macam mana kan pengisian yang disampaikan tu betul-betul sangat-sangat menyampaikan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Tak kurang juga Ustaz Syafiq moderator pun boleh kata selaku ahli panel moderator ni pun ada juga isi-isi dia tu. Alhamdulillah. Saya kalau serah pada Ustaz Syafiq, jangan bimbanglah, Ustaz Syafiq dia pandai lah semua tu. Dia dah hebat dah. Terima kasih kepada Tuan Abdul Aziz atas sama-sama turut bersama dengan kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Kami daripada Majlis Bandar Raya Johor Bahru mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesudian Tuan Moderator kita Ustaz Syafiq, Ustaz Ali, Dr. Hani dalam memberikan kesempatan masa dan juga isi memberikan kami tunjuk ajar dan sebagainya. Mohon maaf atas kurang dan salah silap. Dan terima kasih juga kepada mereka yang sama-sama turut serta daripada talian Webex kita dan juga Facebook rasmi Majlis Bandar Raya Johor Bahru. Sampaikan kepada yang lain, semoga kita semua dapat manfaat dan faedah daripada perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi kalau boleh Ustaz Ali dengan izin boleh kita tutup sikit dengan doa ke? Boleh? Doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang mulia ini, malam Jumaat, kami berhimpun berdiskusi dalam satu majlis ilmu dengan tujuan untuk menyatakan kesyukuran kami kepadamu ya Allah atas nikmat sihat yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon agar nikmat ini dikekalkan dengan kualiti yang lebih baik, disebabkan dengan usaha dan kesungguhan kami untuk menjaga perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sebarang penyakit dan wabak, daripada malapetaka dan bencana, daripada perkara-perkara yang menyusahkan dan mengejutkan kami. Dan peliharalah diri kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, jiran-jiran kami, orang-orang yang mengenali kami dan kami kenali mereka, orang yang mengasihi kami dan kami kasih kepada mereka, agar kami semua berada dalam pemeliharaan dan penjagaan-Mu ya Allah. Kami laksanakan segala tuntutan yang Engkau wajibkan kepada kami untuk kami menjaga amanah kesihatan dan nyawa ini, dan kami mohon kepadamu ya Allah, kerana usaha ini tidak akan dapat mencapai matlamatnya melainkan dengan kehendak dan takdir ketentuan darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada doa yang dibimbing oleh Fadil Ustaz Elin tadi. Jadi dengan itu berakhirlah majlis kita pada malam ini. Jadi sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Terima kasih Ustaz, terima kasih Doktor, terima kasih Ustaz Syafiq atas kesempatan. Dan insya-Allah kita bertemu pada lain masa dan pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.